Assalamualaikum para jemaah yang dikasihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk. Apa Khabar khabar? Datuk? Eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah bulughul maram ni ya. Alhamdulillah. Ya, bulu malam. Tarik. Ada cucu kah? Cucu dengar sama kah? Apa dia? Ada cucu kah? Ada sebelah ni. Dia dengar sebelah kan? Ha. Dia pernah semua. Bagus. Besok tak main kah? Tok. Tak main. Alright. Besok aku nak bawa bini treatment lah. Ha? Take my wife for treatment. So, Oh, okey. ni lutut. Alright. Next time insyaAllah. Lama tu tak main ni. Ramai. Tak apa, salam semua. Main golf ke Datuk? Ya. Bagus. Sana main yang bagus tu. Apa lagi nak main? Tu je lah yang ada. Yalah. Satu, 27 ya. 2 bulan nanti nak pergi mengundi pula musim hujan. Itulah. Nak sediakan paru motorbot nak pergi undi. Ataupun charge Grab kapal, Grab boat. Siapa nak pergi ambil Grab? Di mana Datuk? Tak tahulah, I pun tak tahu ni kat mana. Last one Oh. tu kat KL Base tu. Di awal, sekarang ni tak tahu macam mana. Kat mana? KL? Ha? KL? Aku rasa kena pergi Sendayan lah. Tok. Ya ke? KL Base dah tutup dah, tak tahu di mana sekarang. Aku rasa pergi Sendayan kot. Sendayan, stop. Jauhnya. Sendayan kalau tak payah undi ya. Dia kata they will hold the weather. Banjir. Dia tahan banjir tu sebab nak undi kan. Dia panggil bomo teropong tu. Asal banjir tu nak buat PRU, heran sungguh lah. Sungguh tak bertipu asal. Desperate tu semua desperate. Ha? Desperado semua. Tak tahu lah. Nak kuasa sampai macam tu sekali ya. They want to hold on to power. Itulah. Hanyalah Allah yang mengetahui berapa seksanya kita. Ya. Berapa orang ni dah? Baru 17. 17 orang. Buat sikit memang dah habis cuti lah. Saya memang mau cuti pun tu. KL cuti kan hari ni? The whole country cuti kan. Pun Maulud Nabi ganti kemarin. Johor tak? Johor ganti semalam. Oh, Johor ganti ya? Kat Johor ni, Johor Baru. Oh, dia kat Johor. Ya betul. Hotel room.
I miss one class kot tu. Sekarang ni hadis 255 Ya? Hadis 255 Ya. Dari I miss one class lah. Alamak. Ini jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Khabar Ustaz? Apa khabar tuan-tuan? Baik, sihat. Alhamdulillah. Baik, Tuan, Alhamdulillah. sihat ke? Baik, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Jadi kalau sudah bersedia, kita menggunakan kitab Bulughul Maram pada hari ini. Dan kita sampai pada muka surat yang ke 127 ya. 127 ya. Kita ulang sikit, ada pertanyaan ya. Dalam WhatsApp ada yang minta Ustaz ulang balik satu hadis. Ya, hadis yang ke 254 tu. Ya, cerita tentang menyapu apa? Menyapu apa kita panggil? Menyapu tempat sujud ya. Ataupun menyapu dahi kita. Ya. Jadi menyapu tempat sujud ataupun menyapu dahi kita ya. Semasa sedang solat ya. Jadi kalau nak sapu tu sebelum solat lah. Kalau selepas ataupun sedang solat ya, jangan sapu. Kalau terpaksa sapu sekali saja. Ada dalam hadis ya. Kita baca balik hadisnya muka surat 126 ya, teks Arab dia ya. Kita dah baca teks terjemahan, kita baca teks Arab, tuan-tuan tengok ya, sama-sama kita memerhatikan hadis 254. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadis daripada Abi Zar ya, an Abi Zar ya, an Abi Zarrin radhiyallahu anhu ya. Beliau Abi Zar. Abi Zar ni orang Badui ya, duduk padang pasir ya, dan mereka ni kumpulan lanun ya, pirates ya, pirates of the desert. Jadi siapa yang lalu kampung dia akan pau lah ya, dia akan minta duit ya, mereka akan ancam, akan serang, boleh bunuh ya. Jadi kalau apa ni nak selamat ya, kena bayar wang perlindungan. Tetapi macam tadilah ya, bila Allah buka pintu hati, Allah campak hidayah masuk dalam hati kita, maka berubahlah ya, daripada orang yang kita kata pencuri penyamun ya, kepada orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Zar Al-Ghifari ya, Al-Ghifari tu dia punya kabilah dia. Abu Zar gelaran dia. Nama sebenarnya Jundub nama dia ya, nama orang kampung lah ya, Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah ya, Abu Zar Al-Ghifari, beliau sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza qama ahadukum bis shalah." Apabila seseorang kamu berdiri untuk solat ya, memang kita solat ya, kalau berupaya kita berdirilah. Ketika angkat takbir kita kena berdiri ya, walaupun sakit lutut ke, tapi masa takbiratul ihram berdiri. Jadi apabila seseorang itu berdiri fi shalah, dalam solatnya, fala yamsah ya, fala yamsah, maka janganlah ia yamsah, janganlah ia menyapu ya, al-hasa. Jadi al-hasa ni ada perbincangan para ulama. Al-hasa merujuk kepada pasir ya, ataupun sesuatu yang berada di tempat solat kita tu. Mana kalau kita nak sapu, kita sapu dululah ya, bentang sesuatu kan, macam kita zaman dulu dia atas tanah kan. Tapi sekarang kita ada sajadah ya, kita ada lapik ya, dengan sesuatu lah ya. Maka kita kemaskan tempat tu dulu ya, kita sapu-sapu dulu sebelum kita solat ya, itu dibenarkan peringkat awal. Tetapi bila dah solat ya, maka tidak dibenarkan, makruh hukum dia. Tidaklah maknanya sampai berdosa haram, tidak ya. Kita ambil pendekatan yang sederhana ya, maknanya hanya merujuk kepada makna makruh ya, ada larangan. Jadi dua-dualah, sama ada berada di dahi kita ataupun di tempat sujud kita. Kalau tak tahan, contohlah ya, banyak sangat pasir-pasir itu, kita boleh ya sapu sekali pada dahi kita.
Kerana apa? Kerana fa inna rahmah tuwajihuhu. Kerana rahmah, ya, kerana rahmat Allah sedang menuju kepadanya. Ya, sebab bila kita solat Allah turunkan rahmat. Ya, antara tempat turun rahmat ni ialah apabila kita solat. Jadi bila kita solat tu Allah sedang menurunkan rahmat. Ya, dan rahmat itu ya antaranya sebahagian para ulama sebut ya dia berada pada ya tempat sujud kita tu, pada batu-batu ataupun pasir yang ada di situ. Ya, jadi kalau kita buang maknanya seolah-olah kita membuang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara sebab ya. Jadi dia punya apa kita panggil ya, dia punya adabnya lah ya supaya jangan kita buang kerana Allah sedang menurunkan rahmat. Jadi kita solat sebab tu kita kena khusyuk lah, berusaha untuk khusyuk ya. Tapi katalah ya dia punya batu-batu tadi ataupun pasir itu mengganggu sangat. Ya, kalau mengganggu sangat. Rawahul khamsah, ini riwayat daripada 5 imam hadis dengan sanad yang sahih. Wazada Ahmad, Imam Ahmad tambah. Imam Ahmad kata, ya, kalau tak tahan, maknanya tak boleh tidak, ya, dia kena sapu juga, maka sapulah wahidatan. Ya, mana sapulah sekali, auda ataupun tinggalkan, jauh lebih baik. Tak sapu lagi bagus, ya. Tapi kalau katalah tak selesa, dia nak sapu juga sekali, okeylah. Ya, tapi jangan ulangi. Dan jangan apa kita panggil sentiasa menyapu, ya, terutamanya tempat sujud kita tadi. Okey, itu kita dah terjemahkan hadis ni, ya, kita dah bincangkan 5 ahli hadis, ya. Kalau kita kata 5 ahli hadis, siapa tu tuan-tuan? 5 ahli hadis. Tuan-tuan jangan lupalah, ya. Kebanyakan bila kita sebut dalam kitab ni ada 7 ahli hadis. Ada 6, ada 5, ada 4, ada 3 kan, ya. Jadi kalau 5 ahli hadis tu Imam Bukhari Muslim masuk tak apa Datuk Osman? Bukhari Muslim masuk ke tak kalau 5 ahli hadis? Masuk ke tak? Tak, Ustaz. Ya, macam mana nak cukup 5 tu, ya? Siapa 5 tu, Hajah? Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, ada alif lam depan ya. Jadi Imam Ahmad tak ada alif lam, Ahmad betul. Yang kedua ialah Abu Dawud. Yang ketiga At-Tirmizi, ada alif lam depan, At-Tirmizi. Ya, nombor 4 ialah An-Nasa'i, nombor 5 adalah Ibnu Majah. Ya, jadi tuan-tuan nak letak kat mana tu tuan-tuan kena Ustaz dah sebut banyak kali, tuan-tuan kena tengok muka surat yang keempat. Ya, tuan-tuan buka muka surat 4 bagi tuan-tuan yang menggunakan buku baru ya. Jadi 5 ahli hadis ada sebut Imam Ahmad ya, muka surat 4 tuan-tuan. Imam Ahmad, Imam Abu Dawud ya, At-Tirmizi ya, buku ni biasa ditinggalkan alif lam. Jadi tambahlah An-Nasa'i, Nasa'i ya, Nasa'i bukan Nasa'i, bukan ain ya. Dia hamzah, Nasa'i dan Ibnu Majah 5 ya. Jadi masuk tak Bukhari Muslim apa Datuk Osman? Bukhari Muslim masuk ke tak? Tak masuk Ustaz. Tak masuk. Kalau Bukhari Muslim masuk jadi berapa? 7. Jadi 7 lah. Kalau kita nak kata 6, siapa yang kita buang Datuk Osman? Kita buang Ahmad. Ahmad. Ya, kita buang Ahmad. Kalau kita kata 7 semua tadi, yang kita sebut 5 tadi campur Bukhari Muslim, Al-Bukhari Muslim jadi 7. Kalau nak jadikan 6 buang Imam Ahmad. Ya, buang Imam Ahmad. Jadi kalau 5 buang Bukhari Muslim. Ya, jadi kalau 4 maknanya Al-Bukhari Muslim pun tak ada, Imam Ahmad tak ada, 4 orang saja. Ya, tadilah Abu Dawud, ya, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi tuan-tuan ambil maklumlah ya, sebab dia ada dia punya panduan pada muka surat 4 tu. Kita dah selalu sebut tuan-tuan akan jumpa banyak kali lagi benda tu. Jadi tuan-tuan ambil masa untuk mengingatnya ya. Paling kurang kita tahu. Bila orang dah sebut Abu Dawud, tahu dah dia periwayat hadis. Pengarang kitab hadis ya, Abu Dawud. Ya, kemudian siapa? At-Tirmizi. Ya, kemudian An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah. Ya, kalau tuan-tuan masih ingat ustaz pun ada bagi tahu tempat ya asal usul mereka ni. Paling kurang kita tahu mereka ni bukan orang Arab. Ya, semua mereka ni bukan Arab, kebanyakannya Parsi. Ya, ataupun Parsi campur Arab. Ya, dia bukan pure Arab tak. Imam Al-Bukhari contoh kan. Imam Bukhari daripada Bukhara, Uzbekistan. Orang Parsi ya. Imam Muslim daripada Naisabur, daripada Iran, Parsi juga ya. Imam Ahmad daripada Baghdad,
ya, dia pun ada Parsi juga, ya, Parsi campur Arab, ya, bukan pure Arab juga. Nombor 4 Abu Daud, ya, Abu Daud As-Sijistani daripada Iran, Parsi juga, ya. Kemudian At-Tirmizi daripada Uzbekistan, ya, Parsi juga, ya. Kemudian kita ada An-Nasai daripada Turkmenistan, Parsi juga. Kemudian kita ada Ibnu Majah daripada Iran juga. Mana ada Arab tu kan? 7 tu bukan Arab. Ya, jadi yang Arab ni zaman sebelum tu, Imam Syafi'i contoh. Ya, guru pada Imam Ahmad. Itu pure Arab, Quraisy. Ya, Imam Malik, ya, Imam Malik Arab, ya, Arab Madinah, tapi bukan Quraisy. Yang Quraisy seorang je. Ya, Al-Imam Syafi'i. Ya, itu antara ulama-ulama dalam bidang hadis dan juga fiqh lah. Okey tuan-tuan, ya, kita dah dapat dah 5 ahli hadis. Kemudian apa lagi, ya, ditambah kalau tak boleh nak apa kita nak bertahan, memang rasa macam geli ke gatal ke atas dahi tu, nak sapu, ya, boleh, tapi sekali saja. Itu tambahan daripada Imam Ahmad, ditambah sekali sahaja, muka surat 127, atau ditinggalkan sama sekali. Yang bagusnya ditinggal sama sekali, jangan buat. Jadi kalau kita dah tahu, ya, ada pasir-pasir, ada tanah sebagainya, kita bersihkan dulu. Ya, dulu susah sebab dulu solat di atas tanah. Ya, tak ada sajadah pun tak ada, tuan-tuan, ya. Kalau ada pun, ya, kita kata kain serban yang dijadikan sebagai sajadah. Ya, tak ada sajadah macam kita sekarang, belum ada lagi. Ya, tapi macam tadilah, ya. Bukan kata orang tak pandai buat, tak, tapi ya, zaman tu masjid surau tak ada tikar, ya, tak ada apa kita panggil, tak ada tempat yang proper macam kita lah, ya. Sembahyang tempat tu proper, tapi dia punya kemudahan tu, ya, tak ada tiles, ya, tak ada marmar, tak ada semua, tuan-tuan, ya. Okey, itu ceritanya. Darjatnya sahih, Rasulullah melarang kita mengusap pasir yang ada pada tempat sujud, ya. Hukumnya adalah makruh, ya. Haram ni hukum, ya, mazhab Zahiri, ya. Maknanya yang lebih ketat lah. Jadi kita ambil pendekatan bahawasanya pendekatan dia ialah pendekatan sederhana, bukan haram, ya, tetapi makruh saja. Ya, jadi maksudnya dia punya apa kita panggil, ya, dia punya perbuatan tadi. Kerana apa, tuan-tuan, ya? Sebab kalau kita solat kan, kejap-kejap kita sapu dahi. Bila sampai tempat sujud, kita kuak dia, ya, kita buang dia. Dia akan mengganggu kita punya concentration. Ya, jadi makruh tu antara sebabnya ialah dia mengganggu khusyuk kita. Ya, khusyuk kita terganggu, tuan-tuan. Ya. Kemudian apa lagi? Dia apa kita panggil, ya? Dia punya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang sedang turun kepada kita. Jadi seolah-olah kita buang rahmat tu. Ya, macam contoh kita doa kan, bila kita doa kita rapatkan tangan. Nabi angkat tangan, ya, rafa'a yadaihi, yadu Allah, dia berdoa kepada Tuhannya, wa jama'a bainahuma, dan Nabi jamakkan, dekatkan antara dua-dua telapak tangan Nabi kiri dan kanan. Ya. Jadi yang kita sebut sebagai al-hasa, ya, dalam hadis tadi, al-hasa tu merujuk kepada apa, tuan-tuan? Al-hasa merujuk kepada debu yang tidak terlalu tebal. Ya, tapi kalau terlalu tebal sehingga menutup dahi, itu kena sapulah. Itu tak ada pilihan, ya. Tapi kalau tidak terlalu tebal, nipis saja, ada pasir, ada batu-batu kecil, ya, di tempat tu, kita boleh sapu, tapi jangan sapu banyak kali, sekali saja. Kalau boleh bertahan lebih baik, ya. Dan dia tidak dianggap memisahkan antara tempat sujud dengan dahi kita. Ya. Jadi yang menariknya, ya, pada waktu kita solat, kita sedang ya, mendekati rahmat Allah. Allah sedang turunkan rahmatnya. Ya, jadi kita berhadapan, ya. Rahmat tu sedang menuju pada kita. Ya, semakin hampir. Sebelum kita solat, ya, belum datang lagi. Tapi bila kita angkat takbir je, dah mula berdatangan kepada kita. Jadi kalau kita buang gangguan tadi, ya, seolah-olah kita membuang rahmat Allah yang sedang menuju kepada kita. Ya, jadi rahmat Allah ni dia turun kepada orang yang sedang solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Jadi jangan sampai, ya, kita kerugian, ya, kerana kita tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan, ada apa-apa soalan? Kita dah pernah bincang hadis ni sebelum ni. Ya, kita ulang kaji je satu hadis. Kalau ada apa-apa silakan. Ada apa? Hajar Zainab ada apa nak tanya? Jadi Ustaz, masa kita kecil-kecil dulu Ustaz, kita diajar Ya. semayang. Lepas salam kanan sama kiri, kita sapu dahi, sapu muka masa kita kecil-kecil lah. Jadi itu macam makruh kan Ustaz?
Dia ni dalam solat aja. Ni cerita dalam solat. Yang ni masa lepas bagi salam. Yalah, hadis ni kita bincang dalam solat je. Maknanya kalau lepas maknanya luar salam tu, luar solat lah. Luar solat, ya. Tapi luar solat tu dia tidaklah sampai memakruhkan, ya. Sebab yang kita bincang hadis ni. Ustaz faham soalan Haji tu? Ya, Haji Mat Syah tu Ustaz faham, ya. Tapi perbincangan kita yang sapu dahi dengan sapu tempat sujud tadi dalam solat itu yang makruh. Jadi kalau di luar solat memang di luar solat, ya, di luar solat tu maknanya dia senang je. Luar solat ni sebelum takbiratul ihram dan selepas bagi salam. Itu makna luar solat. Bila dah takbir masuk solat. Bila keluar solat, bila kita bagi salam. Jadi yang Haji sebut tadi ialah menyapu dahi selepas bagi salam kan? Ya. Betul ya? Okey. Ya. Jadi apa hukum dia? Bergantunglah ya. Kalau ada sesuatu atas dahi macam tadi kan. Dalam solat kita tak sapu. Tapi lepas solat ada batu-batu, kita pergi satu tempat kadang dia tak vacuum, ya. Kadang-kadang tak sempat. Ya, tak ada pekerja nak buat dan sebagainya, ya. Jadi lepas solat tu ada batu-batu atas ni dahi kita ataupun ada pasir, bolehlah sapu sebab ada tujuan, ya. Tapi kalau tak ada apa-apa di atas dahi, ya, tak adalah tuntutan untuk menyapunya. Walaupun benda tu tak makruh, tapi tak ada apa-apa atas ni, pasal apa kita nak sapu? Ya, itu yang dibincangkan oleh para ulama. Jadi, mengapa Nabi sapu? Kerana Nabi sembahyang di atas pasir, di atas tanah. Jadi adalah tujuan Nabi sapu tu. Ya, tapi bila tak ada apa-apa di atas dahi, tak perlu sapu. Ya, walaupun benda tu tak salah. Tapi macam kita lah kan, tak ada apa-apa sebab. Ya, kita nak buat. Ya, jadi ada reason di sebalik tu. Jadi reasonnya ialah kerana Nabi solat di atas pasir, di atas tanah. Tak ada sajadah, tak ada tiles, ya, tak ada marmar, tak ada apa. Kemudian ada pasir ataupun tanah, maka Nabi sapu. Ya, itu antara apa kita panggil? Antara sebab Nabi sapu. Jadi kalau tak ada apa-apa, Nabi tak sapu lah. Ya, jadi kalau Haji Mat Syah lepas solat ada sesuatu di atas dahi, silakan. Tapi kalau tak ada, dia tak salah lah kan. Sebab yang cerita tadi ni dalam solat. Tapi apa tujuan? Ya, apa tujuan kan? Ya. Macam kita naik kereta lah, ya. Kereta kita minyak dah full tank. Tapi kita nak pergi ke apa ni, ya, nak pergi ke petrol station nak isi minyak lagi. Ya. Kecuali kita nak isi minyak tu letak dalam tong tambahan ekstra, ya. Takut nanti tak jumpa gas station. Itu kalau dekat padang pasir biasalah kita bawa ekstra kan, ya. Ekstra apa kita panggil, ya, tong yang lain. Ya, takut nanti tak ada tempat untuk isi minyak, ya, maka kita gunakan yang tu. Tapi kalau minyak dah penuh dan tak ada keperluan, ya, jadi buat apa kita nak isi lagi? Ya, melempah nanti. Tu contoh walaupun tak berkait secara langsung tapi nak bagi contoh saja. Okey Haji Mat Syah, okey? Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama, ya. Jadi maknanya kadang-kadang, ya, poin penting di sini ialah kadang-kadang ada benda yang kita buat tu kita kena tahu reason dia, ya. Sebab Islam dia mengajar kita tentang logik kadang-kadang. Bukan semua benda, ya. Tapi macam tadilah, apabila ada sebab musabab, ya, dan sebab musabab tu kita jumpa dalam interpretation dia. Macam kalau baca Quran ada tafsiran dia. Baca hadis pun ada tafsiran. Jadi tafsiran tu lah yang kita tengok. Ya, baru kita tahu, oh patutlah Nabi sapu. Kerana Nabi sembahyang atas tanah, atas pasir. Baru kita faham. Mana kalau tak ada benda pasir atau tanah atas dahi, tak payahlah sapu. Macam tu maksud dia. Ya, walaupun dia di luar solat. Ya, dalam solat, hukumnya makruh kalau kita sapu. Kalau rasa tak selesa, sapu sekali saja. Lebih pada tu jangan. Ya, okey. Jadi, selesai hadis yang ke-254. Tadi ada apa tadi? Ajah Zainab ke siapa tadi nak tanya tadi? Tak tahu siapa tadi. Ya. Saya Ustaz, rahmat Allah ni bukan dalam bentuk pasir je kan? Tu para ulama lah yang sebut, ya. Kita tak boleh nafikan kemungkinan rahmat Allah tu berada di situ sebab bila Allah turunkan rahmat tu, ya, maknanya pada kita dan sekitar kita kan. Ya, jadi oleh kerana tu kita tak boleh, sebab tu orang sembahyang kita tak boleh ganggu dia. Kita kat luar, ya, kita nak masuk kan, nak join dia, macam kita masbuk kan. Kita angkat takbir Allahu Akbar, tak payah tepuk dia, tak payah ganggu dia. Kita duduk sebelah dia sudah. Kalau orang lelaki lah, ya, duduk sebelah dia. Kalau dia rukuk, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kita jangan ganggu dia, ya, dan tak boleh tepuk dia sebelum kita angkat takbir, tak boleh. Ya, itu semua dianggap mengganggu, ya. Kerana fokusnya pada khusyuk.
Ini kita nak masuk solat ni, ya, pun kita kena jaga SOP dia. Dan Allah turunkan rahmat ya kepada orang yang solat. Maknanya kita bila masuk Allahu Akbar, kita pun dapat rahmat dia. Ya, sama-sama. Ya, jadi rahmat tu turun pada kita dan sekitar kita, termasuklah di tempat sujud tadi. Jadi kata sebahagian para ulama, ya, bimbang takut, ya, kita sedang menyapu rahmat tu jauh pada kita. Bila kita, ya, sebab bila kita nak turun tu, kita tu ada pasir, kita buang dulu, kita sapu dulu. Itu yang ada larangan tadi, tapi bukan larangan haram, ya, larangan peringkat makruh saja. Ya, dan tidak mesti pada pasir sajalah, pada apa-apa sajalah. Pada pakaian kita mungkin, ya, sebab rahmat tu kita tak nampak kan benda abstrak. Ya, ketenangan hati rahmat juga. Ya, kita kata keceriaan wajah rahmat juga, sihat tubuh badan pun rahmat juga. Jadi rahmat tu macam-macam bentuk. Okey, ada lain silakan tuan-tuan. Ada apa? Ya, cerita tentang rahmat tadi. Mana rahmat memang sedang menuju kepada kita. Ya, rahmat tu sedang datang kepada kita ketika kita solat. Angkat takbir je rahmat dah menuju kepada kita. Ya, itu yang dalam hadis disebut apa tuan-tuan tadi, ya. Disebut bahawasanya kita sedang menerima rahmat. Fa inna rahmah tuwajihuhu. Ya, ujung hadis tu. Ya, fa inna, maka sesungguhnya rahmat Allah itu sedang menuju ke arahnya. Jadi rahmat turun daripada langit, bukan daripada depan kan, dia daripada atas. Ya, rahmat Allah daripada atas. Jadi rahmat sedang datang menuju pada kita. Ya, tiba-tiba bila dah turun, bila dah datang rahmat tu, kita sapu pula tempat sujud. Jadi sayanglah. Ya, walaupun tidak sampai ke peringkat haram, tapi dia bersifat makruh. Okey, ada apa lagi tuan-tuan? Silakan bagi kita faham. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Tuan-tuan ada apa-apa? Silakan. Tak ada ya? Okey, kalau tak ada kita masuk ya. Suara siapa tu? Ya. Ada? Tak ada? Tak ada ya? Tak ada. Hadis 256. Ya, 255 tu ya, sama macam tadi kita baca je lah. 255 wa fi sahih ya, ada hadis yang sahih juga ya. Dalam Sahih Bukhari maksudnya ya, an Mu'aikib ya, an Mu'aikib nama ya, nama seorang perawi hadis ya, nahwu bi ghairi ta'lil. Mana kalau apa kita panggil, kalau hadis tadi, hadis yang 254 tadi dia bukan dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya, dia dalam Imam Ahmad, ya, dalam Abu Daud, ya, dalam At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, 5 tadi kan. Imam Ahmad, ya, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Kan tak ada Bukhari Muslim. Ya, dan kitab-kitab mereka tidak dipanggil kitab sahih. Kitab yang 5 ulama tadi ni, ya, macam Imam Ahmad dia panggil Musnad Imam Ahmad. Ya, kalau Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah ni dipanggil Sunan. Sebab tu ya, bila ada riwayat daripada Al-Bukhari ya, wa fi sahih ya, dan pada Sahih Bukhari ya, daripada Mu'aikib ya, sahabat Nabi juga dikatakan ya, sama hadis macam tu, tetapi tidak memakai ta'lil, bi ghairi ta'lil, tak ada ta'lil. Tak ada ta'lil tu maknanya apa tuan-tuan? Tak ada ta'lil tu maknanya tak ada masalah hadis tu, sebab hadis tu hadis sahih. Kalau hadis yang macam tadi, yang bukan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kadang-kadang ada pertikaian. Ada orang kata, oh hadis ni sebenarnya tidak terlalu kuat, ada problem pada perawi. Tetapi dia turun sikit jadi hasan ke, jadi macam itulah ya, ada problem. Tapi kalau Sahih Bukhari Muslim secara umum tak ada problem. Sebab tu dia kata bi ghairi ta'lil. Ta'lil tu maknanya kelemahan, kecacatan. Ya, tak ada cacat, hadis tu memang solid. Ya. Perkataan apa ya, kerana rahmat sedang menghadapinya ataupun rahmat sedang menuju kepadanya. Larangan mengusap pasir adalah soal ghaib. Ya, soal ghaib. Ya, kita kata pada pasir itu ada rahmat. Macam mana rahmat tu bentuk macam mana? Memang kita tak nampak lah. Kerana dia soal ghaib. Ya, kerana masalah ghaib itu di luar batas kemampuan akal kita. Akal tak boleh nak fikir. Kita kata macam mana? Ya, macam kita doa tu kan. Doa kita tadah tangan dan kita jamakkan, rapatkan. Ya, kalau kita buka ya, nanti rahmat tu tak tampung. Dia kata takkanlah macam tu, sebab kita fikir pakai akal. Ya, jadi dalam amalan ni kalau kita tengok Nabi cakap macam tu, Nabi buat, kita follow je. Ya, jadi bila bagi alasan kita terima saja. Dia memang ya, banyak benda dalam agama ni macam tu. Ya, sebab dia berhajat kepada kita punya keyakinan saja. Kalau kita kata rahmat turun sudah. Ya, bagaimana rahmat turun? Berapa kelajuan rahmat tu? Ya, dalam bentuk berapa, apa kita panggil?
ya dalam bentuk berapa juta, berapa ribu atau kita tak tahu. Sebab itu cerita ghaib. Jadi bila cerita ghaib kita terima saja, ya. Jadi di bawah ni hukumnya adalah haram, ya. Haram ni dia guna pendekatan yang lebih ketat lah, ya. Kita ambil pendekatan yang lebih kita kata, ya, lebih pertengahan, ya, lebih mu'tadil, ya. Kita ambil pandangan yang mengatakan makruh saja, tidak sampai haram. Mengusap pasir ataupun tanah di waktu solat sama ada di dahi kita, ya, kerana dahi kita yang duduk tempat sujud, dahi dan hidung, ataupun di tempat sujud itu sendiri. Ya, kerana kalau di tempat sujud ada benda tu, bila kita sujud, ya, memang terkesanlah pada dahi dan juga pada hidung kita. Sebab dahi dan hidung yang berada di tempat sujud kan. Sebab itu para sahabat ketika hujan malam tu di Madinah, ya, jadi bila hujan di Madinah kita tahulah, ya, tanah dalam Masjid Nabawi itu ada berair sikitlah, ya, ada macam kita kata lecahlah sikit, ya, ada becak sikit. Ya, jadi bila Nabi sujud, ya, Nabi bangun, ya, dan Nabi bagi salam, ya, bila Nabi menoleh kepada para sahabat, sahabat nampak ada kesan lumpur, ada kesan selut, ya, di dahi Nabi. Menunjukkan bahawasanya Nabi tak sapu. Kalau Nabi sapu mesti hilang selut tu. Jadi sahabat nampak, ya, tu bukti mengatakan bahawasanya walaupun berair, walaupun becak kita kata di tempat tu ada selut, tapi Nabi tak sapu, ya, kerana macam tadilah. Ya, menyapu tu walaupun boleh, ya, tetapi sekali cukup. Mungkin tadi Nabi dah sapu sekali, sahabat tak nampak, ya. Jadi bila dah berakhir tu ada kesan. Sebab Nabi nak tunjuk, ya, sebab sebagai bukti. Nanti bila para sahabat dia meriwayatkan hadis, dia akan kata kami tengok, ya, ada kesan selut, ya, kesan kesan lumpur pada dahi Nabi. Kalau Nabi sapu, sahabat tak nampak. Ya, sebab hadis tu nak cerita bahawasanya malam tu malam Qadar, ya, ada Lailatul Qadar berlaku malam tu, dan hujan di Madinah. Hujan tidak terlalu lebat, ya, tetapi cukup untuk membasahi, ya, kawasan Dewan Solat Masjid Nabawi pada ketika itu. Itu yang jadi orang ingat, ya. Kalau Nabi sapu tak nampak kesan, tak adalah duduk dalam hadis. Tapi oleh kerana ada kesan selut, ada kesan lumpur di dahi Nabi, peristiwa itu dirakamkan oleh para sahabat dan mereka jadikan sebagai dalil bahawasanya pada malam Qadar, Lailatul Qadar boleh hujan turun, cuma tak lebat. Ya, memang tak lebat, ya, tapi hujan turun. Sebab ada juga orang kata kalau malam Qadar ni dia mesti tenang, betul tenang, ya. Dia mesti tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk, dia, dan tidak berlaku hujan. Tak. Dia boleh berlaku hujan sebab hadis Nabi tadi membuktikan bahawasanya malam Qadar itu turun hujan, tidak lebat, ya, sehingga membasahi bumi Madinah termasuklah Masjid Nabawi. Dan ketika Nabi sujud, ya, sahabat boleh melihat kesan selut ataupun kesan lumpur di dahi Nabi. Itu cerita dia, tuan-tuan. Jadi kalau Nabi sapu, orang tak nampak lah, ya, dan tak dicatatkan peristiwa itu dalam hadis Nabi. Itu ceritanya. Jadi kalau nak sapu lepas tu sebab ada selut, boleh tak? Ya, lepas pada solat, lepas bagi salam, boleh, tak ada hal. Ya, cuma dalam konteks Nabi tadi sebab Nabi nak supaya para sahabat melihat dengan mata kepala mereka. Ya, dan dirakamkan, diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi. Itu kalau Ustaz boleh tambah, tuan-tuan. Okey, ya, itu kalau tuan-tuan tak ada soalan, 255 selesai. Ya, masuk 256. Ya, 256. Auzubillahi minasyaitonirrajim. An Aisyah qalat. Ni cerita hadis daripada Aisyah pula. Ya, ni cerita tentang apa, tuan-tuan? Ya. Ni cerita tentang kita memandang ke kiri kanan, kita berpaling ke kiri kanan, atas bawah, boleh tak dalam solat? Ya, tu cerita ni. Jadi Aisyah kata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tifat. Jadi Aisyah, ya, dia tanya pada Nabi tentang orang yang berpaling, ya, mukanya, ya, suatu solat. Jadi kita punya muka ni, paling muka, dada tak berpaling, sebab kalau dada berpaling nanti kita beralih pada kiblat. Ini maksudnya muka, ya, dia pandang sana pandang sini, macam mana? Ya, dia panggil al-iltifat, ya, al-iltifat bunyi dia. Bukan al-iltifat. Ya, tak ada hamzah kat situ. Jadi bunyinya al-iltifat, ya, al-iltifat. Ya, tuan-tuan sebut, ya, al-iltifat. Okey, ya, sebut 3 kali, ya, al-iltifat. Bukan al-iltifat, salah. Ya, tak ada hamzah. Kalau ada hamzah di bawah lam tu, ya, lam alif tu, al-iltifat, tak.
Al-iltifat. Ni bahasa Arab lah tuan-tuan ya. Tak ada cara lah tuan-tuan apa kita panggil, hafal sajalah ya, al-iltifat. Jadi Aisyah ditanya kepada Nabi tentang perbuatan memalingkan wajah fi solat, di dalam solat, ya, dalam solat tu maknanya tak ada tujuan apa-apa ya. Macam bagi salam tu, kita memang nak keluar dari solat, memang kita kena bagi salam ya, pandang kanan dan pandang kiri kan. Ini kalau tak ada apa-apa sebab. Jadi faqala, lalu Nabi pun terus jawab, nak tunjuk benda tu penting ya. Nabi kata apa? Nabi kata huwa ikhtilasun. Jadi benda tadi kita pandang kiri kanan depan belakang tu tuan-tuan ya, belakang tak ada orang pandang ke belakang kan. Pandang ke depan ya. Pandang ke orang lalu lalang depan kita. Macam kita di Kaabah tu lah. Ya, sebab tu memandang Kaabah tu ada pahala. Tetapi kalau kita mandang Kaabah tu menyebabkan kita nampak orang lalu lalang dengan pelbagai aksi, ya, maka lebih baiklah kita tengok tempat sujud. Jangan tutup mata. Ya, tapi tengok tempat sujud, ya. Dia tak mesti tengok tempat sujud. Boleh tengok depan, tapi masalah depan kita tu ada orang lalu lalang. Ya, melainkan kita duduk dalam masjid lah. Ya, dalam masjid tak ada orang lalu lalang macam masjid kita. Ya, kemudian tak ada apa yang mengganggu tu boleh, tak ada masalah. Tapi kalau ada gangguan, lebih baik tengok tempat sujud. Jadi memandang kiri kanan tu ya, atau atas bawah, itu termasuk ya ikhtilas. Ikhtilas maknanya kelalaian. Apa kesan dia? Yahtalisuhu asyaiton min solatil abdi. Ya. Jadi bila dia buat benda macam tu, syaitan akan ambil peluang. Ya, syaitan akan grab the opportunity sebab kita dah mula lalai dah. Ya, bila kita mula lalai ya, syaitan akan ambil peluang untuk tambah melalaikan kita. Ya, yahtalisuhu asyaiton. Syaitan akan mengambil peluang untuk melalaikan kita lagi. Ya, dia akan ambil peluang, ya. Dia lalaikan kita lagi. Lalai daripada apa? Min solatil abdi, daripada solat seseorang hamba itu. Ya, jadi maknanya kita dilarang ya, daripada memandang ke kiri dan ke kanan. Ya, ada larangan. Rawahul Bukhari. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari ya. Kemudian Walid Tirmizi ya, riwayat daripada Imam Tirmizi. Tuan-tuan tengok teks Arab ya. Tuan-tuan tengok, jangan tengok terjemahan dulu tuan-tuan. Ya, bila ustaz terjemah tu tuan-tuan tengok satu-satu perkataan tu. Ustaz terjemahan daripada Aisyah. Ya, hadis riwayat Aisyah isteri Nabi. Qalat, dia pun ya berkata, dia bertanya, sa'altu Rasulullah. Sa'altu, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, selawat dan salam kata baginda. Anilil tifat, tentang perbuatan memandang kiri kanan atau atas bawah. Ya, biasanya kiri kanan lah ya. Di dalam solat, ya, luar solat tak ada hal. Faqala, lalu Nabi segera menjawab, huwa ikhtilasun. Sebenarnya perbuatan ya memandang ke kiri kanan itu adalah satu kelalaian. Ya, itu makna lalai. Hati kita lalai tuan-tuan, ya. Hati kita menjadi lalai. Bila kita buat macam tu, ya, syaitan yang ada dekat dengan kita, yahtalisuhu ya min salatil abdi. Jadi syaitan pun kata, ini peluang lah. Dia nampak kita buat lalai, maka dia pun tambah lagi kelalaian. Ya, sebab syaitan ni dia boleh bisik tuan-tuan. Sebab tu kita selalu sebut auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dengar bisikan-bisikan tertentu ya, sebab Quran sebut ya, Quran dalam surah Maryam tu ada sebut ya, syaitan ni tuan-tuan Allah hantar antaranya untuk membisikkan bisikan-bisikan yang tak elok pada kita. Tuan-tuan biasa tak dengar ya, orang yang macam kes di Perak ke di mana tu, ada seorang anak dibunuh mak dia ya. Jadi orang tanya dia ya, psikologis tanya dia masa dia kena tangkap, pasal apa awak bunuh mak ya? Sebab dia kata saya ada dengar bisikan yang suruh saya bunuh mak dia ya. Saya bunuh mak saya ya, dan bisikan itu makin kuat ya, sehingga akhirnya saya ambil pisau, saya ambil senjata daripada dapur, saya tikam bunuh mak saya dan saya sepuas hati. Bisikan tu pun hilang ya. Bisikan apa tu tuan-tuan ya? Bisikan daripada mana tu, apa kita panggil, apa ni tuan-tuan ya? Bisikan apa tu Kak Suhati? Bisikan apa tu? Bisikan syaitan. Ya, bisikan syaitan lah. Jadi maknanya syaitan lah yang ta'uzzuhu ya, azza. Syaitan yang bagi motivasi pada kita. Kita nak buat jahat kan? Syaitan. Kita dah plan nak buat jahat. Kita pun dah start kereta nak pergi sesuatu tempat yang tak baik lah. Ya, syaitan akan bagi motivasi lagi, pergi. Dalam perjalanan kita kata, macam tak nak pergi, benda ni tak bagus. Tapi syaitan lah bisik pada kita, pergi, dia kata pergi.
Ya, kita nak solat kan, ya, nak solat Jumaat bagi contoh. Pusing-pusing parking tak ada tuan-tuan. Ya, ada parking jauh tu. Ya, dia kata tak payahlah. Ya, tak payah. Dia siapa bisik tuan-tuan? Syaitan lah bisik. Sebab tu bila kita dengar bisikan, ya, kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dilaknat, yang direjam makna dilaknat. Ya, itu memang kaedah dia, ya. Kerana apa? Kerana memang kerja syaitan ni membisikkan benda yang tak elok pada kita. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan pada dada kita, pada telinga kita lah, ya. Sehingga bawa kepada hati kita, dada kita, dan kita akhirnya membatalkan niat nak buat baik. Ya, asalnya nak buat baik, tak nak buat jahat tapi dibisikkan. Ya, tu kerja syaitan. Jadi apabila kita memandang kiri kanan, yahtalisuhu syaitan, syaitan akan ambil peluang. Ya, syaitan akan ambil peluang pada saat kita lalai itu untuk melalaikan kita lagi. Ya, riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Tirmizi pula, ya, telah mensahihkan hadis ni juga. Ya, Imam Tirmizi. Maknanya tuan-tuan, bukan Imam Bukhari itu dah kata sahih, Imam Tirmizi, ya, dia cek balik hadis Bukhari itu dia kata sahih, bukan. Tuan-tuan jangan salah faham, ya. Imam Bukhari dia ada guru dia. Dia ambil daripada guru dia ambil daripada guru dia. Contoh kan, Imam Bukhari ambil daripada Imam Ahmad contoh. Imam Ahmad guru dia. Ya, Imam Ahmad ambil daripada Imam Syafi'i ambil daripada Imam Malik, ya, sampailah Rasulullah. Macam Imam Tirmizi, ya. Jadi Imam Tirmizi ni lagi muda daripada Imam Ahmad. Ya, jadi bila lagi muda daripada Imam Ahmad, dia juga ada belajar daripada guru-guru yang berbeza. Mungkin dia tak ambil daripada Imam Ahmad, ya. Dia ambil daripada orang lain pula. Ya, dia ambil daripada apa kita panggil, ya, daripada Ishaq, ya, Imam Ishaq bin Rahawih contoh. Jadi dia ambil daripada orang lain. Daripada perawi dia, narrators yang berbeza tu, ya, dia cek semua narrators, dia kata hadis ni sahih. Berdasar kepada narrators dia. Narrator tu berbeza. Narrator Imam Bukhari dengan narrators Imam Tirmizi tu berbezalah sebab guru beza-beza. Ya, sama-sama perawi hadis, sama-sama tokoh hebat, tapi gurunya berbeza. Macam kita lah tuan-tuan, ya. Belajar benda yang sama, kita belajar ekonomi contoh kan. Kita belajar subjek ekonomi, belajar mikroekonomi, ya. Kita belajar makroekonomi, kita belajar accounting, belajar tu, belajar ni macam-macam kan. Tapi kita dapat daripada universiti yang berbeza. Ya, mungkin sama-sama graduate, ya, daripada seorang UIA, seorang UM. Pensyarah dia orang berbeza. Ya, subjek sama, subjek matter sama. Ya, tapi pensyarah orang yang berbeza. Ya, jadi bila dia kata profesor saya daripada UIA bagi tahu, ya, bahawasanya, ya, ekonomi Malaysia berhadapan dengan cabaran hebat. Dia pun bagi dalil-dalil dia, ya. Yang UM pun kata, saya pun, ya, dapat maklumat daripada profesor saya. Dah tentulah orang yang berbeza dengan profesor UIA tu. Macam itulah belajar hadis tuan-tuan. Ya, dia daripada guru yang berbeza. Jadi Imam Tirmizi kata guru-guru dia tu pun sahih belaka, ya. Boleh diguna pakai. Ya. Dia kata iyyaka walil tifat, ya. Jadi tak ada hamzah kat bawah tu. Walil tifat, ya. Hamzah tu salah tu. Tuan-tuan buang, ya. Jadi dia kata iyyaka maknanya jauhilah oleh kamu. Ya, jauhilah oleh kamu, berwaspadalah, berjaga-jagalah dan jauhkanlah, ya, daripada al-iltifat. Al-iltifat apa dia? Iltifat tu adalah pandang kiri kanan tadi. Fi solah, di dalam solat, fa innahu halakah, kerana memandang ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke bawah, ya, ke atas tu, semua itu adalah halakah, kebinasaan. Ya, kebinasaan tu maknanya dia akan membinasakan pahala kita, tuan-tuan. Pahala solat kita, ya. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, ada orang solat dia hanya dapat pahala 1/6 je. 1/6, ya, daripada solat dia tu. Ada yang dalam hadis lain Nabi sebut 1/10. Ya, orang lain dapat A, dapat 100%, ya, dia dapat 10% aja. Itu Nabi sebut tuan-tuan. Ada orang solatnya sah, tetapi pahalanya ganjarannya hanya 1/10. Ada orang yang solat pahalanya 1/6 saja. Ya, pahala dia solat sah. Dia tak perlu qada solat tu. Tapi pahalanya tu, macam kita ambil exam, ada orang dapat A, ada orang dapat C, ya. Dapat D pun lulus juga. Tak perlu repeat paper tu, ya. Tapi dalam dia punya transkrip, academic transkrip tak bagus lah. Ada D merah lah tu, ya. Tapi bukanlah sampai peringkat gagal, dia tak gagal, ya. Dia tak perlu qada, dia tak perlu ulang solat tu. Tapi pahalanya sikit. Ya, tu cerita dia tuan-tuan. Okey, ya. Itu kalau kita boleh sebut halakah tadi.
Fa in kana la ya la apa kita panggil la budda wa fit tatawwu. Kalaulah dia terpaksa juga memandang. Kalau ada keperluan memandang, ya, ada keperluan. Ya, kalau ada apa kita panggil ada ular ke ada apa binatang, ya, dia nak pastikan betul ke ular, ya, tu lain. Tuan-tuan, ni dalam keadaan biasa. Ya, tak ada apa-apa sebab tiba-tiba dia memandang. Kalau tak boleh tidak, kerana la budda, ya, kalau la budda tu maknanya kalau tak boleh juga kena pandang. Fafi at-tatawwu, ya, itu dalam solat tatawwu. Solat tatawwu tu makna solat-solat sunat. Solat sunat tu dia ringan sikit, tuan-tuan. Ya, sebab tu solat sunat kita boleh buat secara duduk, sakit kaki. Ya, sembahyang fardu usahakan juga berdiri. Ya, kecuali 2 rakaat pertama berdiri, nak masuk rakaat ketiga tak larat, duduk aje kat bawah tu. Ya, duduk macam tasyahud awal. Ya. Kemudian rakaat keempat dia rasa okey, dia naik balik. Boleh tak? Boleh. Ya. Jadi dalam 4 rakaat isyak contohnya, 3 rakaat berdiri, 1 rakaat duduk. Boleh tak? Boleh. Tapi mesti ada sebab. Ya, sebab kaki dia sakit. Nak naik tu tak mampu. Dia relax kejap rakaat ketiga, nak naik rakaat keempat, sujud nak naik rakaat keempat, dia rasa kuat dah, dia naik rakaat keempat. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah, ya. Tapi kalau solat sunat tak ada masalah. Daripada rakaat pertama sampai rakaat keempat contohnya, dia sembahyang ba'diyah isyak, dia boleh duduk je, tuan-tuan. Ya, memang of course pahala duduk separuh daripada pahala berdiri lah. Tapi tidak ada masalah, ya. Kerana boleh saja kita solat sunat secara duduk. Sebab itu dalam bab sembahyang sunat dia lebih ringan. Sebab itu dalam solat sunat kalau ada keperluan orang datang, ya, ada nak hantar benda-benda penting ke apa, tuan-tuan, kita boleh keluar daripada solat sembahyang sunat. Ya, sembahyang sunat tak ada masalah, tuan-tuan. Ya, tapi mesti ada keperluan lah, bukan saja-saja angkat takbir lepas tu keluar tak. Tapi kalau sembahyang fardu, ya, tak ada cara, memang kena habiskan sampai habis. Ya, dia ada beza. Sembahyang sunat dia lebih ringan. Ya, sebab tu boleh duduk. Saya bagi 2 contoh tadi. Ya, antaranya kita boleh duduk saja, ya, walaupun tak sakit apa, tapi pahala separuh lah, ya. Tapi kalau kita sakit, tu tak ada masalah, dapat pahala macam kita sihat. Orang sakit, orang yang sihat, dia sembahyang berdiri, dia sembahyang rukuk, sujud semua sempurna, elok. Tetapi bila dia datang sakit, dapat sakit, dia tak boleh berdiri dah, ataupun berdiri 2 rakaat lagi duduk, dia tetap dapat pahala macam berdiri 4 rakaat. Kerana masa dia sihat dia dah buat. Sebab tu masa sihat kita buat. Masa kita sakit, Allah catat macam kita sihat juga pahalanya, tuan-tuan. Okey, itu hadis yang ke berapa tadi? Ya, 256, ya, Ustaz. Imam Bukhari dan Muslim, ya. Ustaz, actually tak faham sangat sebenarnya nak cakap. Yang mana? Kalau kita sebenarnya kita tak boleh pusing kiri kanan lah sebenarnya kan, Ustaz. That's what Menoleh, bukan pusing, menoleh. Sorry, menoleh. Itu je kan. So tak faham the second portion, sebab ni yang the portion yang kata fa inna kana la budda fa fit tatawu. If you have to do it, then do it in the masa sunat, solat sunat. To do what, Ustaz? To do the pusing ke, toleh kanan kiri. Yeah. Maknanya kalau kita nak toleh kanan kiri, kita boleh buat masa sembahyang sunat. Kalau ada keperluan lah. Sebab tu Ustaz cerita panjang tu kalau ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, janganlah kau toleh kanan kiri. Sebab tu Ustaz bagi contoh betapa sembahyang sunat tu, ya, dia lebih ringan kedudukannya berbanding dengan sembahyang fardu. Boleh? To do it. Okay. So maknanya if you maknanya kalau kita sembahyang fardu, kalau kita have to do, tak boleh pusing, tak boleh toleh. Let's say kalau kita have to do tu macam mana? Contohnya, apa keadaan yang have to do tu? Itulah saya pun, itu yang buat saya tak faham ni. If you have to do it, because saya punya in English kan, saya punya ni. If you have to do it, then do it in the voluntary prayer lah. So maknanya, maksudnya faham. Kita masa kalau solat fardu, kita tak boleh lah menoleh, tu faham. Kalau ada keperluan lah. Unless if you have to. Tak masa solat fardu. Yalah, kalau ada keperluan, Ustaz bagi contoh tadi. Contoh, apa tadi Ustaz bagi contoh, tuan-tuan dan perempuan? Mungkin kat kalau suarti. Ada ular. Kalau ada ular. Contoh. Kalau ada sesuatu, tak mesti ular. Ustaz bagi contoh ular je. Dia faham maksudnya itu. Jadi kalau ada keperluan tu boleh, tak ada masalah. Ada keperluan kan? Itu darurat kita panggil. Ada keperluan. Maksudnya it's a matter of life and death.
Sebab ada Betul. ular, ada benda yang boleh menggigit matuk kita kan. Jadi oleh kerana tu, boleh tak kita pandang nak make sure, sebab kita tak boleh tunggu ular tu patuk baru kita terjatuh atau kita lari, kita tak boleh kan. Jadi kita tengok macam terasa macam ada sesuatu. Kita pun pandang ke kanan kerana ada keperluan untuk sebagai satu kind of protection lah. Boleh tak? Boleh. Kalau ada keperluan boleh. Tapi kalau tak ada apa-apa keperluan, jangan toleh kiri kanan. Kerana dia mengganggu khusyuk. Sebenarnya tuan-tuan, okey Ustaz bagi tahu tuan-tuan. Takut tuan-tuan terlupa. Tajuk besar yang kita bincang ni adalah muka surat 125. Cuba Kak Suharti buka 125. Okay. Buka 125, tajuk 14. Ini tuan-tuan sentiasa kena ingat, kita duduk di bawah satu tajuk besar. Tajuk besar dia apa tuan-tuan? Solat khusyuk. Solat khusyuk tajuk dia. Ya. Yang kita duk cerita ni, yang daripada tadi Ustaz cerita tu. Cerita tentang apa? Cerita tentang apa ni? Jangan sapu dahi. Menyapu dahi. Kemudian jangan apa lagi? Semua dia daripada peringkat awal lagi. Jangan cekak pinggang. Sebelum ni kita bincang jangan cekak pinggang. Jangan sapu pasir ataupun tanah di dahi. Yang ini jangan pandang kiri kanan. Sebenarnya semua ni di bawah satu tajuk. Tajuknya adalah untuk menjaga kita punya khusyuk sebenarnya. Sebab khusyuk ni itu tajuk besar dia. Semua dia fall under one umbrella. The keyword is macam mana kita nak dapat khusyuk dalam solat. Itu yang dilarang tadi. Jangan, kejap lagi kita belajar jangan ludah pula. Jangan meludah, jangan sapu dahi, jangan toleh kiri kanan. Semua benda-benda itu kerana dia menjauhkan kita daripada rahmat Allah satu. Yang kedua, kerana dia mengganggu kita punya concentration. Sebab solat ni, concentration tu very important. Tuan-tuan dengar tak Ustaz sebut tadi? Ada orang sembahyang dia dapat berapa tadi Kak Mas? Dia dapat berapa persen daripada solat dia? 1/6. 1/6. Ada seorang lagi dapat 1/10. Maknanya apa tuan-tuan? Sembahyang sah. Sembahyang dia sah tuan-tuan. Tapi sayang kerana apa? Kerana dia dapat 1/6 saja. Kadang-kadang dia dapat 1/10. 10% saja tuan-tuan daripada pahala kita. Kita tak nak macam tu. Sebab kita solat dah tak banyak kan? Tiba-tiba bila kita solat, solat tu sah. Tapi sah dalam keadaan macam tadi. Hanya 10% dapat 1/10. Kita tak nak tuan-tuan. Pasal apa dapat 1/10 tu? Puncanya yang pertama ialah kerana khusyuk tu tak. Sebab banyak buat. Tuan-tuan biasa tak tengok orang solat? Kalau tuan-tuan pergi masjid, tuan-tuan tengok orang solat ada bergerak, sembahyang macam tu. Kadang-kadang kuat. Ustaz pernah tegur lah ada seorang budak muda lah. Sebab Ustaz sampai lambat, kita masbuk, kita tak sempat tasyahud akhir dengan imam sembahyang maghrib lah. Jadi Ustaz tengok di belakang di itu ada seorang lelaki pakai jubah elok lah. Kita pun pilih-pilih juga kan. Sebab kita nak jadi makmum belakang dia. So kita tengok elok. Kita pun angkat takbir. Allahu Akbar, tak ganggu dia. Duduk sebelah dia je. Minta orang sebelah dia bangkit sebab Ustaz nak duduk sebelah dia. Kalau orang tu tak bangkit, Ustaz kena duduk belakang dia. Jadi Ustaz nak duduk sebelah dia. Ustaz bagi syarat pada orang sebelah, Ustaz kata minta maaf. Saya nak jadi makmum pada ni sebelah ni. Okey, dia kata tak apa. Okey Ustaz, dia kenal. Ustaz buat Allah, tak ganggu dia. Sebab kita tak nak ganggu concentration dia. Tapi bila Ustaz duduk sebelah dia tu, perasanlah dia bergoyang. Sedangkan bergoyang tu adalah perbuatan besar tu. Bergoyang tu. Bergoyang. Sebab badan dia bergoyang. Kaki dia bergoyang. Itu semua anggota-anggota besar yang boleh membatalkan solat. Bacaan dia sedap. Selesai solat. Jadi selesai solat habis. Ustaz ucap terima kasih kepada dia. Ustaz terima kasih kerana bagi saya peluang pahala berjamaah. Kalau tidak, Ustaz sembahyang seorang. Tak dapat pahala berjamaah. Kemudian apa yang berlaku? Yang berlaku ialah Ustaz sebelum berpisah tu Ustaz kata minta maaf kalau Ustaz cakap sikit jangan ambil hati. Dia kata boleh Ustaz, boleh. Tadi badan bergerak kuat tadi tu. Dia kata ya ke? Dia kata saya tak perasan Ustaz. Dia cakap macam tu. Saya tak perasan sebab dia kata benda tu out of control. Ustaz kata ada Parkinson ke? Ada masalah ni ke? Dia kata dia ketawa. Dia kata tak ada. Ustaz kata tak perasan. Dia kata sebab benda tu dah jadi habit dia kata sampai dia tak perasan. Ustaz kata kena baikilah.
nanti cuba dibaikilah macam mana. Sebab Ustaz tak boleh settlekan masalah dia pada hari itulah. Ya, sebab dia pun singgah nak solat. Ya, kemudian dia pun pergi tempat lain, tak tahulah. Tapi paling kurang Ustaz dah sampaikan mesej tu. Ya, sebab Ustaz nak sambung kuliah, ya, nak mula kuliah. Tapi maknanya nak bagi tahu ada orang macam tu sembahyang, ya, bergerak. Ya, dia tak memandang kiri kanan, ya, dia tak iltifat. Tapi dia buat gerakan pula. Ada hadis lain pula cerita nanti benda tu. Ya, kadang-kadang ada orang buat dia kata beyond control. Dia buat tu naturally je dia kata. Ya, tapi tak perasan dia bergerak tu. Ya, ada orang, ya, ada orang angguk-angguk. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maknanya kadang-kadang macam tu sebab dia rasa macam sedap. Ya, tak boleh tuan-tuan sebab kepala ni anggota besar. Sebab tu pandang kiri kanan ni anggota ni. Ya, anggota ni, ya, pandang kiri pandang kanan. Melainkan bagi salam. Salam tak apa. Jadi benda-benda macam tu kadang-kadang kita kurang ambil perhatian, tuan-tuan. Okey, ada apa yang Ustaz boleh bantu? Kak Suhati ada apa? Silakan. Yang mana yang Ustaz boleh bantu lagi? Tajuk besar dia, khusyuk. Ya, tu maknanya how the sentence is lah kan Ustaz. I think my understanding of the sentence ni lah. Fa inna kana la buddha fa fil. If you have to if you have to do it, then do it in the voluntary. Maksudnya ialah ayat ni maksudnya unless you are doing solat sunat, then it's okay to be moving lah, macam tu lah. Itu pun kalau ada keperluan juga. If you have to. Ya, bukan saja-saja pandang kiri kanan. Sebab bila kita pandang kiri kanan, dia isunya apa? Khusyuknya lari. Takut tak dapat penuh lah. Ya, kita dapat 1/6, dapat 1/10. Takut kita tak dapat 1/10 pun. Kecil lagi, mungkin 1/20 lagi tak ada. Ya, jadi isunya sekarang ialah ada benda lain yang nak disebut di situ, nak bagi tahu solat sunat tidaklah seberat seperti mana solat fardu. Solat fardu lagi kena jaga betul-betul. Solat sunat tu lebih ringan. Maksud lebih ringan tu macam Ustaz sebut tadi. Orang tak sakit pun, ya Kak Suharti, kalau kita tak sakit pun, kita tetap boleh sembahyang sunat ba'diyah isyak secara duduk, boleh. Tak ada masalah, ya. Kalau solat fardu, kita tak boleh saja-saja duduk. Ya, kita kena berdiri. Ya. Ini solat sunat, angkat takbir pun duduk, boleh. Ya. Sedangkan kita tahu solat ni patutnya berdiri bagi yang berkuasa kan. Ya, kalau kita boleh berdiri, kita berdiri. Angkat takbir, Allahu Akbar. Kemudian rukuk, kemudian bangun iktidah, kemudian sujud. Masa sujud nak naik tu, ni sembahyang fardu ya. Sujud nak naik, kita tak mampu, duduk saja. Ya. Sembahyang sunat, angkat takbir pun boleh duduk. Sedangkan kita kata sembahyang fardu tak boleh, memang tak boleh. Ya, unless dia tak boleh bangun, dia bedridden, itu lain. Ya, bedridden ataupun apa kita panggil, ya memang tak boleh bangun. Kalau dia bangun tu menggeletar, boleh tombang, tu tak payah. Duduk saja. Ya. Jadi tapi kalau solat sunat tak ada masalah, boleh angkat takbir dalam keadaan duduk, boleh. Maknanya nak tunjuk ringannya solat sunat tu. Sehingga kalau ada ya keperluan untuk pandang kiri pandang kanan pun ya tidak menjejaskan kita punya pahala tadi. Kalau sembahyang fardu terjejas pahala dia. Sampai peringkat begitu ya. Dia ada perbezaan lah. Hadis ni ada cerita benda-benda lain tuan-tuan. Sebab teks ni dalam Arabik tuan-tuan. Ya. Whether you like it or not tuan-tuan, by hook or by crook, memang nak kena belajar juga. Ya, pasal kalau ada basic understanding, ya, good command of Arabic language, dia memang kita dapat lebih. Ya, you can go deeper, ya, you can understand better. Ya, tak ada pilihan tuan-tuan sebab dia in Arabic. Pakai terjemahan English, pakai terjemahan bahasa Melayu boleh, tak ada masalah, tapi dia tidak macam tadilah, ya. Unless you have the apa kita panggil, ya. You really understand the language, ya, maksudnya Arabic language. Tu memang dia akan membantu. Sebab tu mana yang Ustaz boleh tolong, Ustaz tolong. Sebab takut tuan-tuan tak dapat ya memahami apa yang Ustaz sebut tu. Ya, sebab tu Ustaz bagi contoh. Ya, cuma kadang-kadang contoh-contoh yang Ustaz bagi tu tidaklah 100% tepat. Ya, dia hanya untuk membantu saja. Macam itulah. Okey, terima kasih Kak Suharti ya atas pertanyaan. Orang lain ada apa? Silakan. Ustaz. Ada apa? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita solat, kalau ada orang tu dia solat dia tak toleh kanan kiri, tapi saya tengok badan dia macam bergerak, tak boleh Ustaz kan, dia kena stand still. Ya, dah sebut tadi dah, Ustaz sebut tadi tu. Budak yang Ustaz tegur tadi tu, panjang cerita.
Tak, kalau macam Macam reflex action Ustaz, reflex bukan sengaja kan. Yalah, kalau dia ada Parkinson ke ada apa tu, yalah sebab sakit kan. Kalau sakit ya. Refleks tu contoh macam mana selain daripada sakit tu? Contoh macam mana? Tahu lah contoh macam mana Ustaz. Tapi saya selalu tengok dia bergerak lah bila dia solat. Kalau ada macam lalat ke nyamuk ke Ustaz, macam mana Ustaz? Yalah, itu kan ada gangguan. Ada gangguan boleh lah ya. Tapi yang kita gerak adalah tangan kita kan, ya. Kita contoh nak garu kan, nak garu ataupun ada lalat. Kita angkat tangan kan, angkat tangan. Angkat tangan ni anggota besar lah. Tapi kemudian bila dah letak dekat dahi tu jari tak ada masalah. Jari boleh gerak. Lebih daripada 3 pun boleh sebab jari ni anggota kecil. Ya, tapi kalau tangan anggota besar ni, sebab tu kita tak boleh main angkat-angkat takbir aje. Ya, Ustaz selalu sebut angkat takbir ni 4 tempat aje. Ada orang ya bangun daripada rakaat pertama nak pergi rakaat kedua dia angkat takbir. Allahu akbar. Mana angkat tangan lah. Ya, takbir tu kena sebut, angkat tangan. Ya. Daripada rakaat ketiga pergi rakaat keempat pun daripada sujud naik atas angkat tangan. Semua tu tak dibenarkan tuan-tuan. Angkat tangan hanya ketika naik rakaat kedua ke rakaat ketiga. Selepas kita tasyahud awal kan. Daripada tasyahud awal. Lepas at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah kan. Tasyahud awal ataupun kita panggil apa kita panggil ya. Apa ni itulah tasyahud lah ya. Tahiyat awal orang Melayu panggil. Lepas tahiyat awal nak naik atas baru angkat tangan 2. Kalau rakaat pertama naik kedua, rakaat ketiga naik keempat, semua tak ada angkat tangan tuan-tuan. Hanya sebut Allahu akbar saja. Kalau tuan-tuan angkat tangan ni 2 anggota besar ni. Ya, Allahu akbar. Ada orang Allahu akbar lagi laju. Ya, dalam mazhab Syafi'i ya, kalau apa anggota besar tak boleh 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut batal tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan ambil pandangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i lah. Ya, dalam mazhab Abu Hanifah dia agak longgar sikit. Tapi macam tadilah, bukan saja-saja suka-suka angkat tangan tuan-tuan ya. Angkat tangan tu takbiratul ihram. Mula-mula Allahu akbar, itu angkat tangan. Kemudian lepas habis surah kan, lepas habis surah nak rukuk, Allahu akbar boleh. Daripada rukuk nak naik, sami Allahu liman hamidah, tu 3. Takbiratul ihram ya. Daripada baca Fatihah dan surah nak turun sujud nak turun rukuk dan daripada rukuk nak naik. Tu dia 3 je. Campur satu lagi ketika rakaat kedua naik ke rakaat yang ketiga. 4 je tuan-tuan. Tempat lain tak ada angkat takbir. Maksudnya tak ada angkat tangan. Kalau tuan-tuan terbuat selama ni sebab tak tahu, ya, minta ampun dengan Allah. Ya, sebab kita tak tahu. Ya. Jadi bila kita tak tahu tu, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita atas dasar ignorance. Ya, kerana kita tak tahu nak buat macam mana kan? Ya, tak ada sebab ustaz pun tak tahu. Yang tuan-tuan tak tahu tu apa benda. Ustaz pun tak tahu. Sebab tu ustaz selalu tanya, tuan-tuan boleh dapat tak? Tuan-tuan ada benda nak tanya ke? Ya. Itu saja yang kami, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru ni, ya, lecturer ni boleh buat, itu je tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan diam, ya, ustaz tak boleh baca. Ya, melainkan kelas apa fizikal, ustaz boleh tengok muka tuan-tuan. Itu senang. Tapi kalau macam ni tak nampak, ya, macam mana ustaz nak tahu? Tak ada cara. Tuan-tuan kena bagi tahu. Ya, kalau tidak itu kesalahan sendirilah, ya. Kita tak boleh nak bantu sebab tuan-tuan tidak bertanya. Okey, ada apa? Silakan. Datuk Osman, ada keperluan boleh garu lah. Ya, garu boleh. Ustaz, kalau kita angkat tangan waktu takbir mula-mula tu je, lepas tu yang selepas tu tak angkat tangan, boleh kan? Boleh, tapi tak dapatlah pahala. Sebab semua benda yang kita buat tu dapat pahala kan? Daripada surah, baca surah nak turun rukuk dapat pahala, angkat 2 tangan. Daripada apa ni subhana rabbiyal azim wa bihamdih, ya, nak naik tu. Sami Allah liman hamidah, angkat tangan dapat pahala lagi. Kalau tak angkat dia tidak batal lah solat. Tetapi kita telah meninggalkan perkara yang disuruh oleh Nabi lah. Kan dalam Quran apa Nabi kata, Allah kata kan, ya, apa yang Nabi suruh Nabi buat. Apa yang Nabi suruh tinggal. Kan kaedah umum dia kan macam tu. Ya. Jadi mulai hari ni kena ikutlah seperti mana yang Nabi ajar tu. Ustaz dah ajar tu 4 je tuan-tuan. Ya, yang lain tu tak ada tuntutan. Kalau tak buat macam tadilah, ya.
Mudah-mudahan tak adalah batal, tak ada apa betul. Tapi kurang pahala je lah, minus point. Tapi kalau tempat yang tak boleh buat, tapi kita buat, yang itu bimbang. Yang itu yang kita bimbang. Ya, kerana kita tambah, kita buat gerakan tu. Banyak gerakan tu tuan-tuan. 2 tangan. Ya, sebab orang angkat tangan tu, dia angkat dua-dua. Sekali angkat, 2. Turun, dah jadi 4 dah tuan-tuan. Ya, macam tu. Allahu Akbar. Dia tak berhenti. Kalau Allah, ya, dia Allahu Akbar, baru dia turun. Tu dia ada apa kita panggil? Ada lapse dia. Ya, time lapse dia. Bila ada time lapse tu, okey lah. Ya, tapi still, ya, kita kata dia tak boleh angkat juga kerana memang bukan tempat dia. Ya, rakaat pertama naik rakaat kedua, tak payah angkat tangan. Rakaat ketiga naik rakaat keempat, tak perlu. Rakaat kedua saja naik rakaat yang ketiga, baru angkat kedua-dua tangan. Ya. Takbir kena sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dipanggil. Ya, itu sebutan. Lafaz takbir sebut. Tapi dia punya apa? Dia punya gerakan dua-dua tangan kita tak payah. Okey, ada apa tuan-tuan? Ada soalan di chat ke? Ada ni Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Kata Silakan. angkat takbir tu, ada dia punya time dia tak Ustaz? Lama ke, cepat ke, ataupun berapa saat ke, ataupun ikut, kalau ikut normal is just Allahu Akbar punya tu. Cukup lah. Ataupun Maknanya, kadang-kadang yang lama ke. sebab kita tak boleh panjangkan tempat yang tak boleh panjang. Ya, macam Allah panjang sampai 6 harakat, mana boleh. Allahu Akbar. Ya. Jadi Saya maknanya pernah juga tengok orang yang tu Allah macam nak niat dalam hati apa semua nak tak masuk-masuk je Ustaz kan. ya, faham. Betul. Lepas saya tanya pada Ustaz, Ustaz kata niat tu sekejap je, tak payah nak perlu nak ikut. Kan kadang-kadang dia orang lama lah kadang-kadang. Dulu pun saya macam tu juga, saya nak ikut saja saya semua macam tu kan. Pasal kita nak masuk, kita nak angkut semua tu. Ha, Angkut semua tu. kononnya dulu lah Ustaz, sekarang tak payah lah kan. Saya dah tahu lah. Alhamdulillah lah. Jadi tuan-tuan, itu kan para ulama ya dalam mazhab kita Syafi'i ini dia aturkan tu supaya bagi orang yang macam tadilah kan, sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat mengikut imam ya, menghadap kiblat ya, tunai kerana Allah Taala panjang tuan-tuan. Itu yang Allah panjang sampai 14 rakaat ya, tu panjang sangat tu ya. Jadi tak perlulah ya. Kita angkat takbir ya, angkat takbir Allahu Akbar kan ya, cukuplah. Ya, kita sebut isyak ya, kerana Allah Taala pun sudah dah ya. Kerana tuan-tuan tak perlu sebut berapa rakaat sebab isyak memang 4 tuan-tuan. Mana ada isyak 3 tak pernah dengar lagi. Jadi kalau maghrib 3, memang tak perlu sebut 3 rakaat. Kalau kita tak sempat nak sebut kan. Kerana tak ada keperluan. Ya, memang isyak 3. Isyak 4. Kecuali tuan-tuan musafir kan. Kalau tuan-tuan musafir tuan-tuan tambah. Ya, isyak ya, qasran. Bila sebut qasran tu maknanya 2 rakaat dah tu. Ya, qasran. Ya, jadi kita niat qasran. Kalau tak sebut jamak, ni musafir selalu kan. Ya, ni kena dikursuskan tuan-tuan. Kita kena buat bengkel ya. 45 minit 1 hour tu sekejap je boleh selesai lah benda tu. Ya, kalau Ustaz buat kejap je ya, insya-Allah. Kita praktikal terus ya. Kalau kita masa angkat takbir sembahyang Zuhur, kita nak jamak kan Datuk Osman? Katalah kita nak jamak takhir contoh. Ataupun jamak takdim. Jadi kita angkat takbir ya. Kita angkat takbir tu masa sembahyang Zuhur tu kita sebut Zuhur qasar ya. Zuhur qasar ataupun Zuhur rakaatain ya. Kerana Allah kan sudah. Kita terlupa nak sebut jamak dengan asar. Tak apa tuan-tuan. Selagi kita belum bagi salam, ya, tuan-tuan masuk rakaat kedua, dah duduk tasyahud akhir, baru tuan-tuan teringat, Allahu Akbar, tadi lupa nak sebut jamak dengan asar. Tuan-tuan dah teringat tu, dah terlintas dalam hati, pun sudah memadai. As long as tuan-tuan belum bagi salam, tuan-tuan terfikir, teringat, ya, baru tersedar nak jamak dengan asar, itu pun sudah memadai. Tak perlu masa kita angkat takbir tu, kita sebut jama'an. Qasran sebut. Ya, atau raka'ataini boleh. Dua-dua tu lah. Ya, either or. Sama ada raka'ataini, 2 rakaat, tu dalam hati tu. Tuan-tuan tak ada lafaz. Lafaz tu sunat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain tak. Ya, jadi tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan tengok Arab kan. Arab mana dia sebut? Bila kita sebut dia mandang semacam usolli tu sampai 13 kali dia pandang semacam je. Ya.
Jadi usolli memanglah usolli. Dia tanya, ya, pasal usolli. Sebab kita tak tahu makna usolli itu. Usolli itu maknanya aku nak semayang. Ya, aku nak semayang, aku nak semayang, aku nak semayang. Memang Arab marah dengan kita, tuan-tuan. Dia kata memang kau nak semayang, takkan kau nak puasa pula. Ya, kita tak faham. Ya, usolli itu maknanya I want to pray. Of course you want to pray. Ya, bukan nak tawaf ke, ya, nak buat haji ke, bukan. Nak pray kan. Jadi itu kan lafaz dalam mazhab kita Syafi'i, ya. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i banyaklah tu. Tapi benda tu kan sekadar nak atur saja, ya, supaya kalau orang tu tak tahu apa nak buat, macam itulah. Tapi kalau dia sampai ke peringkat menyebabkan takbir tu 14 harakat, tak boleh lah, tuan-tuan. Ya, jadi memang nak solat kan. Jadi angkat takbir, sebut, ya, maghrib, ya, lillahi ta'ala, sudahlah. Ya, pendek je, tuan-tuan. Sebab bila tuan-tuan duduk di belakang imam, memang tuan-tuan makmum. Ya, bila tuan-tuan tak boleh niat makmum, kalau tuan-tuan tak ada siapa duduk depan tuan-tuan, itu imaman lah, ya. Tapi macam tadi, kalau kita sembahyang seorang, tak perlu sebut imaman. Tiba-tiba ada orang datang, baru kita ubah, kita jadi imam. Ya, ada orang masbuk. Macam tu. Tuan-tuan, benda ni nampak simple, tapi kita kena faham betul. Ya, bab solat tu, ya. Okey, ada apa? Silakan, tuan-tuan. Kalau ada soalan. Ya, Kak Mariatun, silakan. Ini bukan bab pandang kanan kiri, bab berdiri tegak, kita solat berdiri tegak. Tapi kadang-kadang tu terlebih nak khusyuk tu, kita nampak orang tu dia macam bongkokkan dia punya shoulder and kepala not 90 degrees, lebih daripada tu. Dia macam mana, Ustaz? Dia kena berdiri tegak. Itu kalau bongkok, dia tu berdiri bongkok dia panggil. No, bukan, dia tak bongkok, tapi dia tahu. macam terlebih Ustaz khusyuk. biasa tengok. Melainkan dia bongkok lah. Kalau mak ustaz memang macam tu. Sebab dia memang bongkok. Jadi dia memang tak boleh berdiri tegak macam tu, tak boleh. Tulang belakang dia dah ada problem. Jadi dia memang bongkok sikit. Tapi kalau kita yang sihat, semua kena berdiri tegak. Kena berdiri tegak, betul lah. Berdiri tegak. Ya, Allahu Akbar, berdiri tegak. Kena berdiri tegak. Jadi kalau orang yang kata dengan sebab dia tu dia ada, memang ada orang hujah tu, ustaz pun dengar. Orang tu lah selalu cakap. Dia kata sebab nak tunjuk kita ni tunduk pada Allah. Nak tunjuk tunduk pada Allah dengan khusyuk. Khusyuk tak mesti menundukkan, membongkokkan badan. Kita salah tempat tu. Ya, salah tempat, tuan-tuan. Ya. Tapi nanti bila dia sujud, ya, dia sujud kita tengok bukan pada 7 anggota. Ya. Patutnya nak dapat khusyuk, nak tunjuk kita ni betul-betul merendah diri pada Allah, kita kena ikutlah macam tadi. Bila sujud, 7 anggota. Dahi kena pada tempat sujud. Hidung pun kena. Hidung tak termasuk anggota sujud. Tapi kalau hidung kita tak kena pada tempat sujud, nanti dahi kita tak sempurna kena pada tempat sujud. Sedangkan ketika sujud, kita berada di tempat yang paling rendah. Ya, itulah bukti seorang hamba tu merendahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ketika angkat takbir, Kak Mariatun. Boleh, ya? Okey, terima kasih, Ustaz. Ya, sama. Okey, tuan-tuan, apa lagi? Silakan. Tuan-tuan, apa yang Ustaz boleh bantu? Ni solat, tuan-tuan, ya. Sebab ni benda yang utama. Ya. Tiang agama, tuan-tuan. Kalau ada soalan, silakan. Ada apa? Tak ada. Tadi kalau tak ada, kita terus ke hadis yang lain, ya. Jadi tentang menoleh dalam solat. Ya, kecuali diperlukan. Kalau ada keperluan, buat. Kalau tak ada, tak ada. Ya. Jadi apa kita panggil, ya. Ada keperluan. Pada kalau kita tengok dalam hadis Ustaz baca, ya, ni dalam interpretasi dia, ya. Ada riwayat hadis dalam Imam Abu Daud, ya, kitab Sunan Abi Daud, ada cerita, ya. Dia kata pada waktu subuh, ya, Nabi solat sambil menengok ke bukit. Ya, sebab Masjid Nabawi ni kita tahulah, ya, dia bukan tutup rapat macam kita. Ya, itu zaman, ya, Nabi dan para sahabat berhati-hati dalam di Madinah, ya, kerana ada berita tentang serangan musuh. Ya, jadi Nabi ya, Nabi solat tu Nabi pandang ke depan. Patutnya di tempat sujud kan. Tapi Nabi pandang ke depan melihat, ya. Tengok macam tak tahulah, ya, Nabi terdengar apa-apa ke, tapi Nabi menengok ke arah bukit di hadapan, ya. Dan ketika itu, ya, Nabi mengutus pasukan berkuda yang tugasnya pada waktu malam untuk mengawal, ya, keadaan Madinah. Jadi Nabi tengok, ya, kerana kita tahu Nabi nak bagi peluang kepada tentera berkuda tu untuk dapat solat berjamaah bersama Nabi.
Sebab tu ya solat subuh tu Nabi panjangkan bacaan dia. Ya, jadi Nabi menengok ke depan ya, tapi bukan ke kiri dan ke kanan tak, ya ke depan. Ya, menengok sama ada tak ya tentera yang pulang ya daripada perbatasan ya, dan kebetulan ya tempat tersebut ada bukit. Jadi ada riwayat daripada para sahabat ya, macam mana dia tengok ke apa kita tak ada cerita. Tapi maknanya ada ya. Jadi makruh toleh dengan kepala dan leher. Adapun memutar seluruh badan membatalkan solat. Jadi kalau kita ya alih dengan badan, batallah sebab dada mesti menghadap kiblat sentiasa. Ya, macam kita tawaf kan. Tawaf maknanya kita punya kita panggil ya, kita punya bahu kiri itu tak boleh terpaling. Ya, kalau kita terpaling ya, mana kita kena pusing baliklah. Kalau pusing balik susah, ya kita tambah saja. Kalau kita rasa ada sesuatu yang tak sempurna dalam pusingan tersebut, so kita tambah saja. Ya, patutnya kita dah siap 7 sebab kita rasa tadi masa pusingan yang ke-5 ataupun ke-4 kita ada terpaling sebab bukan kita saja-saja. Tapi ada jamaah yang mungkin ya, dia apa kita panggil terlanggar kita ke ya, kita terpusing. Bila terpusing kita nak undur tak boleh, orang ramai daripada belakang ya. Maka kita tambah saja satu pusingan lagi supaya ya kita punya tawaf tu sempurna ya. Itu kalau tawaf. Tapi kalau sembahyang sentiasa menghadap ke kiblat. Kalau katalah terpaling, kita tengah solat ya, jadi ada jamaah di belakang ya, dia nak tak tahu macam mana ya, dia bila dia pergi ke depan tu dia tersenggol kita dan kita pun terpaling. Itu kita baliklah ke tempat asal kita balik. Sebab dia bukan pergerakan. Kalau tawaf dia bergerak. Ya, tapi kalau solat kita tak bergerak. Kita berdiri tetap di satu tempat. Jadi ada perbezaan dia tuan-tuan. Ya, jadi kalau kita terpusing, kita balik ke tempat asal kita. Ya, jadi makruh toleh ke kiri kanan tu makruh. Ya. Jadi menoleh tidak membatalkan solat. Memang tak batal, tapi dia makruh. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia mengganggu apa? Tuan-tuan, ni isu besar dalam semua yang kita bincang ni. Isu apa ni tuan-tuan? Isu apa? Isu apa? Isu khusyuk. Ya? Isu khusyuk. Isu khusyuk. Ya. Jadi dia punya kita panggil dia punya perkara pertama dia, prinsip utamanya nak cerita supaya kita menjaga khusyuk. Pasal khusyuk tu yang menentukan berapa darjah kita dapat. Ya, maknanya kita punya pahala tu kita dapat solid ke tidak bergantung kepada khusyuk kita. Dia bukan batal ataupun tak sah. Ya, solat kita sah, kita tak perlu qada. Tetapi kita punya pahala kita berapa persen dapat. Ya, Ustaz bagi contoh sembahyang Jumaat lah ya. Sembahyang Jumaat tuan-tuan, ya sembahyang Jumaat, kalau kita datang ketika khatib dah naik atas mimbar. Kita datang lambat ya, atas apa alasan sekalipun. Ya, tak peduli tuan-tuan ya. Jadi kena usahalah ya untuk datang sebelum khatib naik atas mimbar. Jadi bila naik je khatib atas mimbar ya, maka para malaikat yang mencatat kedatangan kita dia dah tutup buku sebab malaikat nak dengar khutbah. Bila malaikat tutup buku, ya, kita pun baru datang, nama kita tak tercatat dalam mereka yang hadir solat Jumaat. Solat Jumaat kita sah, solat Jumaat sah. Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu solat Jumaat kita sah, ya. Tetapi kita tidak tercatat dalam mereka yang datang solat Jumaat. Dapat pahala tak? Bimbang takut tak dapat pahala. Orang yang bercakap masa khutbah, ya, pahalanya sia-sia. Maknanya sembahyang sah, sembahyang sah. Bila sembahyang sah, dia perlu qada tak dan zuhur? Tak perlu. Tuan-tuan kena beza antara sah batal dengan minus point, dengan minus pahala. Jadi yang kita cerita sekarang ni ialah cerita tentang kurangnya pahala, dipotong pahala, ya. Dia bukan cerita sah batal, bukan. Jadi tuan-tuan kena faham. Sebab tu para ulama ya dalam kebanyakan tafsiran hadis hanya mengatakan hukumnya makruh. Makruh itulah yang mengurangkan pahala. Ya, perbuatan makruh tu menoleh ya, kemudian tak ada apa-apa sebab kita panggil ya, kita menggerakkan badan dan sebagainya. Ya, kalau gerakan tu daripada tubuh ya, daripada gerakan dari depan belakang ataupun tangan yang tak perlu tadi, bimbang takut boleh batal, itu boleh batal. Ya, sebab tu yang disebut sini ialah makruh. Makruh tidak membatalkan tetapi dia mengurangi pahala kita. Yang tu tak nak tuan-tuan, kita tak nak pahala kurang. Ya, macam kita kerja kan, ya, kita nak gaji penuh. Kita tak naklah kena denda ya, ada potong tu potong ni, tak nak. Kalau boleh kita nak dapat solid jumlah dia tu. Okey ya, itu cerita tentang apa tadi ya, tentang
tak boleh kita saja-saja menoleh ke kiri ke kanan, melainkan ada keperluan. Dalam solat sunat dia lebih ringan. Ya, tu cerita dia. Okey, ada apa tuan-tuan? Silakan. Ada apa-apa? Tak ada, ya. Tuan-tuan diam tu makna fahamnya tuan-tuan. Ya. Ya, Ustaz. Okey, kita tengok hadis yang ke 257. Ya, 257A. Ada dua ya hadis ni. 257A, 257B. Kita tengok yang pertama dulu. Ya, hadis daripada Anas bin Malik. Anas ni tuan-tuan kenal lah, ya. Ustaz tak perlu kenalkan sepatutnya. Anas bin Malik ni orang dewasa ke kanak-kanak tuan-tuan? Ke remaja? Ya. Kanak-kanak. Masa Nabi sampai di Madinah dia kanak-kanak lah, ya. Kalau tuan-tuan ingat umur dia 10 tahun. Masa Nabi sampai di Madinah dia masih kanak-kanak, ya. Tetapi ketika Nabi wafat dia sudah menjadi remaja lah, ya. Dia dah berusia 20 tahun. Remaja nak pergi dewasa dah, ya. Jadi kalau remaja kita kata teenage kan, ya. Teenage ni sampai 19 lah. Dia dah nak masuk 20 dah masa tu. Jadi dia bukan kanak-kanak lagi, ya. Dia sudah akil balik. Tapi masa mula-mula Nabi datang, ya, dia umur 10 tahun, masih kanak-kanak, belum akil balik. Apa Anas kata, ya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Iza kana ahadukum fi shalah." Ustaz terjemahkan satu-satu. Iza apabila, tuan-tuan. Tengok Arabik. Tengok teks Arab. Jangan tengok terjemahan tu, tuan-tuan. Ya, sebab tuan-tuan dah tahu dah malam ni kita akan baca hadis apa, kan? Tuan-tuan kena lepas maghrib tu ke tengok kejap. Oh, malam ni nak baca ni. Tuan-tuan baca terjemahan dulu. Jadi bila tuan-tuan datang mengikuti kelas kita ni, jadi bila ustaz baca in Arabic, tuan-tuan boleh ikut yang Arabic tu. Ya, pasal roughly tuan-tuan dah tahu hadis ni untuk apa, ya. Cuma ustaz pergi detail aja. Iza apabila kana ahadukum, ya. Apabila seseorang kamu, kana kita tak terjemahkanlah, ya, sebab dia tak apa kita panggil, dia tak ada apa istilah dia tu, ya. Dia tak ada dia punya counterpart dia dalam bahasa Melayu kita tak ada. Counterpart tu maknanya tak boleh nak terjemah kana tu. Kadang-kadang boleh, maknanya was, ya. Tapi kalau kita kata iza kana ahadukum fi shalah, ya. Kalau kita terjemah was maknanya telah. Di situ was dia kana tu bukan makna telah, bukan makna was, bukan. Ya, ada trik dia tuan-tuan. Itu dalam kelas bahasa Arab saja ustaz boleh cerita tuan-tuan. Ya, panjang cerita dia. Jadi apabila seseorang kamu fi shalah, dalam solat, maknanya dalam solat tu lepas angkat takbiratul ihram dan sebelum bagi salam. Itu makna dalam solat. Ya. Fa innahu yunaji rabbahu. Apabila seseorang itu berada dalam solat, fa innahu, maka sesungguhnya dia, orang yang solat tadi, yunaji, dia sedang bermunajat kepada Tuhan yang menciptanya. Dia sedang bermunajat. Apa makna munajat? Munajat ni apa? Ya, bercakap-cakap secara peribadi. Ya, mana kita bercakap-cakap secara peribadi. Kita tak nak orang lain tahu. Ya, jadi bermunajat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu kita tak perlu baca kuat-kuat sampai mengganggu orang di sebelah. Ya, tapi jangan baca dalam hati, dia kena dengar juga. Ya, bismillah, kena dengar di telinga tu. Cukup, ya, jangan sampai mengganggu orang sebelah. Sebab kadang-kadang kita tengok ada orang, ya, sebab dia kata saya kalau tak sebut ustaz, saya tak khusyuk. Masalah dia ganggu orang sebelah. Ya, sebab tu kadang-kadang bila orang duduk sebelah dia, orang saja-saja buat nak pergi tempat lain. Ya. Sebab apa? Sebab dia ganggu kita. Kita pula tak khusyuk tuan-tuan, terganggu dengan dia. Ya, bukan makmum terganggu, imam pun terganggu sebab dia suara kuat. Ya, jadi jangan kuatkan suara tu. Ya, kena pandailah kontrol. Jadi apabila seseorang itu sedang solat, ya, maka maknanya dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya, kepada Tuhan yang mencipta, ya, Tuhan yang mengatur, ya, urusan hidup dia. Fala apa, ya? Fala yabsuqanna. Maka janganlah dia berludah. Jangan berludah tuan-tuan. Kita kata ish, ya, ada berludah pula, ya. Jangan tuan-tuan, ya. Tiba-tiba kita batuk ataupun tiba-tiba kita nak berkahak, ya, macam mana tu? Ya, memang ya, kita terkeluar kahak. Nak berkahak macam mana? Ya, nak buang tu, ya. Jadi fala yabsuqanna, maka janganlah dia meludah baina yadaihi, di hadapannya. Jangan ludah tui ke depan, tak boleh. Ya. Wala an yaminihi, dan jangan juga dia meludah ke arah kanannya. Maknanya depan pun tak boleh, kanan pun tak boleh. Ya. Walakin, akan tetapi boleh dia berludah
an shimali, ke kirinya. Kalau tak ada pilihan tuan-tuan, sebab kita bila dah kahak tu terkeluar duduk dalam mulut, kita tak boleh telan balik. Ya, batal solat kita sebab kita menelan sesuatu, tak boleh. Ya, macam kita solat kan, ya. Kebetulan kita tak cuci gigi betul-betul, ada sehelai apa ni, ada sebutir nasi. Ya, kita pun saja-saja purposely kita telan, batal solat kita. Ya, mana boleh. Ya. Jadi oleh kerana itu Nabi kata kalau terpaksa dia meludah, jangan ludah ke depan, jangan ludah ke kanan. Ya, tetapi boleh dia meludah ke kiri. Ya, tetapi macam tadilah, kalau dulu zaman Nabi, dia ludah ke kiri, dia ludah ke bawah tapak kaki dia ludah, ya. Kemudian bawah tapak, maknanya di bawah lah, bukan mesti dia pijak ludah tu. Ya, macam mana nak terangkan tuan-tuan, ya. Tapi macam itulah. Bukan maknanya bila dia berludah lepas tu dia pijak pula. Bukan macam tu, ya. Sebab kita tahu kadang-kadang dalam hadis ni kita kena faham konteks Nabi dan para sahabat, ya. Mereka berada di atas tanah. Ya, sembahyang tak ada tiles, tak ada marmar, tak ada apa-apa tuan-tuan. Ya, tak ada apa kita panggil, tak ada apa ya. Kayu ke apa, sejadah ke, tak ada apa. Ya, tak ada timbuk flooring, tak ada. Ya. Tuan-tuan, apa? Muttafaqun alaihi, ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin au tahta qadamihi, ya, ataupun ya dia meludah tu ke arah bawah lah, ke bawah. Maknanya dia tidak, tapi sebelah kiri. Ya, nanti orang akan tanya pula, nanti tuan-tuan mesti tanya, Ustaz nak dengar apa benda yang tuan-tuan nak tanya tu. Ya, kita tengok je lagi. So macam itulah, ya. Kalau solat jangan meludah ke depan, jangan meludah kanan. Tapi kalau terpaksa boleh meludah ke kiri. Ya, apa kesan dia? Tu nak tanya juga. Pasal apa tak boleh meludah? Ya, sebab apa? Kiri kanan, ya. Apa sebab tu? Tuan-tuan, apa tuan-tuan nak tanya? Apa Datuk Azizul apa nak tanya? Hadis ni. Datuk Osman apa nak tanya? Pasal apa? Ya. Kalau kita convert kepada zaman sekarang, Ustaz, ada kapet lah apa semua tu macam mana? Kalau kita ambil tisu, kita ludahkan kat Betul, ya. Betul lah tu, betul. Ya. Kalau kita ada tisu, ada sapu tangan, ya, kita ludah dalam sapu tangan tu, ya. Tetapi kita tak boleh lah masukkan dalam poket balik. Ya, kita kena campak dia ke bawah. Ya, kita campak ke bawah lah. Sapu tangan, Ustaz. Takkan kot. Betul ke tak? Mana ada tisu masa sembahyang tu ni. Ada sapu tangan. Takkan kita nak campak sapu tangan ke bawah, Ustaz? Betul, nak campak ke mana? Masuk dalam poket, Ustaz. Masuk dalam poket, kita bawa apa ni, kahak tu dalam poket. Selalunya bukannya kahak lah. Selalunya butiran nasi lah, Ustaz. Selalunya kata lekat dekat. Ini dah cerita lain pula Datuk ni. Datuk dah ejah cerita ni. Kalau kahak pun takkan nak campak dalam kat bawah, Ustaz. Macam mana? Apa masalah campak ke bawah? Kan kita punya ni, bila kita dah buang dalam tu, kita letaklah di bawah tu, campak ke bawah lah. Bukan campak tu mana macam Datuk baling apa kita panggil baseball punya bola tu. Taklah sampai macam tu lah. Tapi kalau kita tengah masih tegak lagi kan, takkan kita nak kita lepas kat bawah kot. Lepas ke bawah lah. Lepas ke bawah lah. Campak tu bukanlah macam tu maknanya. Ambil tu pongkang ke bawah, bukan. Ya, kita dah buat kan. Kita letaklah ke bawah tu. Jatuhkanlah dia ke bawah. Okey. Jatuhkan dia ke bawah. Ya, mungkin perkataan ustaz tu lah, ya. Tu kadang-kadang ustaz takut juga ya bila kita guna satu perkataan, ya. Jadi kita campak tu nampak macam campak tu ustaz kata tadi, bukanlah campak macam kita campak bola tu. Ya, tapi kita jatuhkan dia ke bawah supaya dia tidak berada dengan kita. Sebab kalau kita masuk macam kita hingus kan, orang berhingus. Ya, ini dalam cerita hingus. Sama juga tak boleh. Memang nak baca tak boleh. Kita buang hingus contoh, ya. Dengan gerakan yang kita jagalah, ya. Kemudian hingus tu takkan kita nak masukkan dalam poket kita walaupun tuala kita kan. Ya, nanti kita akan basuh lah. Jadi kita campaklah ke bawah. Campak tu mana letak ke bawah lah. Ya. Supaya dia tidak bersama dengan kita. Itulah, tak ada cara lah tuan-tuan. Takkan tuan-tuan nak campak ke mana? Batal Kak Maritun. Batal ke solat tu kalau ludah tu ada dalam poket, Ustaz? Tak, benda tu bila keluar dia jadi najis. Kalau jadi najis, masa dekat masjid Mekah, Ustaz, dekat yang bumbung atas tu, orang ludah-ludah dekat lantai tu macam mana, Ustaz? Orang ludah kat lantai?
ludah-ludah kat apa ni rooftop tu. Dia meludah tu ke mana? No, we know that people apa ni spit on Spit. the floor, yes. Kena So elak bila lah. Ya. kita Sebab tawaf ke sebab atas ludah tu kita tu. terpijak. Ini nampak Tu sendiri payah juga Ustaz. tu. Ya. Payah juga Ustaz nak sebut sebab masjid besar. Orang pula bukan semuanya tahu cerita kan. Orang tak tahu. Tak dengar? Adakah air ludah tu najis? Itu ada perbincangan lah. Ya. Tapi yang pasti benda yang dah keluar pada mulut kita. Kalau dia mengandungi kahak, dia najis. Kahak kan? Kahak. Ya. Najis tu bukan makna macam mana nak sebut. Kita tak boleh letak kat badan kita lah. Macam hingus contoh kan. Sebab hingus dengan kahak tu, dia datang daripada sumber yang hampir sama je. Benda yang sama je. Ya. Cuma hingus daripada hidung, kahak daripada saluran yang sama juga. Saluran pernafasan juga kan. Jadi kalau ada mengandungi benda tu, macam tadilah, takkan kita nak ludah kiri kanan. Ya, kiri boleh. Tapi macam tadilah, kalau dulu senang. Itu payah juga tuan-tuan nak sebut. Sebab situasi kita dengan dulu berbeza. Ya, itu cerita dia. Tapi secara umum, kalau tak ada pilihan, tuan-tuan boleh meludah ke kiri. Ya, terutamanya kalau kita duduk di ujung lah. Tapi kalau duduk dah tidak duduk di ujung, takkan kita nak ludah sampai orang sebelah kena. Dah tentu tak boleh kan. Jadi tu yang kalau Datuk Osman cakap tadi, ya, kita buang pada kita punya sapu tangan, dan sapu tangan tu kita jatuhkan dekat tempat dekat bawah kita tadilah, ya. Jangan kita pijak lah. Janganlah pijak kan, ya. Jadi Ustaz. Macam mana? Ya. Ustaz, hingus kalau kita, maknanya kalau dia najis, kalau kita kesat dekat telekung tu, maknanya Boleh. najis lah, batal lah kita punya solat. Tak boleh. Dia solat tak batal. Dia okey. Solat tu pasal kita menanggung najis. Kita menanggung najis. Nanti tuan-tuan tanya pula menanggung najis tu macam mana. Cakap orang putih dia payah lah tuan-tuan kadang-kadang. Ya. Tuan-tuan faham tak menanggung najis? Kak Suhati faham tak menanggung najis? Ya. So menanggung najis lah. Tapi macam darah, nanah tu memang tak boleh lah, kita kena basuh lah. Kalau tidak memang kita tak boleh lah solat dengan tu. Tapi hingus pun tak boleh ke Ustaz? Sama. Hingus tu adalah najis. Tapi najis ada kategori. Najis ni bukan sama. Ya. Najis. Ya. Kita kata najis air kencing kan. Najis stool kita. Mukhalazah dengan mughafafah. Mukhalazah tu yang anjing babi lah kan. Ini mana cerita. Semua najis-najis ni adalah najis mutawassithah, najis pertengahan. Tapi pertengahan tu ada beza lah. Dah tentu air kencing kan dengan kahak ataupun hingus tadi berbeza lah kategori dia. Ya, memang nak kena bersih. Tapi kalau kena pada tubuh kita, kena bersihkan lah. Kita kena bersihkan. Sebab tu Datuk tadi bagi satu jawapan yang bagus. Ya. Maknanya kita ludah saja pada kita buang pada kita punya sapu tangan dan kita jatuhkan ke bawah. Ya, jangan kita pijaklah tempat tu. Ya, itu je pilihan macam mana nak buat. Macam mana nak buat tuan-tuan? Kalau tak ada macam orang lelaki-lelaki, mungkin dia ada sapu tangan. Tapi saya rasa orang perempuan susah lah pun nak keluarkan sapu tangan. Saya macam kalau kita kesema kan Ustaz, kadang kita punya very running nose kan Ustaz. Very berhingus. And then bila kita rukuk tu, dia akan meleleh hingus. So, saya kesat je dengan telekung kan Ustaz. Itu kena satu bab kita kena bincang panjang tu. Ya. Jadi buat masa ni macam tadilah. Sebab tu orang yang berhingus, ya, jadi bawa lah tisu sebagai contoh ataupun bawa sapu tangan. Kalau tuan-tuan tengok di go shop tu, ya, macam-macam telekung baru ada tuan-tuan. Telekung ada poket, telekung ada macam-macam lah. Ya, Ustaz nak cerita pun tak pandai sebab Ustaz tak pakai. Tuan-tuan yang pakai, ya. Jadi kalau orang yang berhingus, sebab tu kita boleh lambatkan sikit kita punya rukuk tu. Sebab kalau lama sikit dia akan terjatuh kan, ya. Hingus tu lah maksudnya. Jadi bila itu kita lambatkan sikit, ya, supaya kita tidak terlalu lama pada kedudukan rukuk dan sujud sehingga, ya, terkeluar hingus tu tadi.
Itulah cerita dia. Ya. Kita kena ada, Ustaz tengok kena ada satu sesi lain ni nak cerita pasal tu, ya. Sakit mata, ya. Tarik mata sentiasa ada, ya. Kalau kena telekong, kita bincanglah tajuk lain tuan-tuan, ya. Nanti ada peluang kita bincang. Tapi kesimpulan dia hari ni, ya. Dia boleh, ya, ke sebelah kiri. Itu Ustaz mengharap tuan-tuan tanya soalan lain. Ya, tapi tuan-tuan dah pergi satu perspektif yang berbeza. Ya, yang Ustaz tak looking forward untuk ditanya soalan tu, tapi insya-Allah kita akan bincang lebih panjang. Ya, Ustaz mengharap tuan-tuan tanya pasal apa sebelah kiri. Ya. Ya. Bukankah ada malaikat kiri dan kanan? Jadi itu yang Ustaz nak jawab, tapi tak apalah tuan-tuan. Ya, jam dah 10.50, ya, kita berhenti di sinilah dulu. Ya, ada sebab, ya. Ustaz nak bagi tahu satu aje. Ya, jawapan ringkas, ya. Malaikat kiri kanan ada, tapi malaikat yang di sebelah kanan lebih mulia daripada yang sebelah kiri. Itu panjang bincang dia tuan-tuan. Ya. Malaikat sebelah kanan lebih mulia daripada sebelah kiri. Last. Apa dia? Yang Ustaz last yang kalau kita nak apa sebab kita Astaghfirullahalazim tak khusyuk tu Ustaz. Lepas tu kita macam terganggu dengan syaitan. Kita boleh macam pif 3 kali sebelah kiri kan Ustaz? Itu kalau bangun, macam mimpi tu. Kalau mimpi, bangun tidur, ya. Kalau kita bermimpi perkara buruk dalam tidur, ya. Yang itu yang isyarat. Itu bab lain tu. Kita dah pernah bincang. Itu dalam buku akhlak dulu kita ada bincang, tuan-tuan. Orang yang bermimpi buruk dalam tidur, ya. Jadi dia boleh isyarat meludah ke kiri. Itu dalam bagi orang yang bermimpi itu dah topik lain tu, Kak Suharti. Tapi balik pada cerita tadi, ya, malaikat di sebelah kanan lebih mulia daripada sebelah kiri. Jadi sebab tu kita tak boleh berludah ke sebelah kiri, tapi boleh ke sebelah kanan. Ya, faham. Ni memang cerita dalam solat lah ni. Ni semua dalam solat, tuan-tuan. Ni bukan luar solat. Ya, ni dalam solat, ni tengah cerita dalam solat. Okey, ada apa Kak Suharti? Sebelum kita tamat, tuan-tuan dan puan-puan sila, ya, Haji Mak Syah. Tuan-tuan kena bantu Ustaz dengan bertanya soalan. Ya, jangan biarkan Ustaz bersendirian. Sebab kadang-kadang Ustaz rasa apa kita panggil, rasa bersendirian betul, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tak respon. Ya, at least tuan-tuan ya ke, ya. Ya. Ustaz, tadi kan yang tentang ada contohlah ada nasi dalam mulut kita. So kalau kita tak buang, kita just biar je dalam mulut tu, boleh tak? Sampai habis solat. Yalah. Tapi tak takut tertelan ke? Jagalah Ustaz. Kalau boleh jaga, jagalah. Ya. Tapi kalau boleh apa kan, kita boleh ambil kan. Ya. Contoh dekat lidah kita kan, kita keluarkan, kita ambil daripada lidah. Ya, kita ni lah. Kita jatuhkanlah dia ke bawah. Tapi dia tidak najis, ya. Sebab nasi itu tak najis. Dia beza nasi itu dengan hingus ataupun dengan kahak kita. Dia beza kategori dia. Sebab nasi itu tak najis. Jadi maknanya kalau kita ambil, let's say lah kita ambil kan, letak kat baju lah contoh kan. Nasi itu ada kat baju kita. Bernajis tak? Tak. Itu tak ada masalah. Ya, tapi kalau hingus, tuan-tuan Google cuba tengok. Ya, apa cerita ya hingus boleh tak bila duduk dekat badan kita? Ya, kalau kencing, ya berak apa semua tu clear lah kan. Ya, tapi itu pun ada pengecualian bagi kanak-kanak yang duduk atas pangkuan mak dia. Ya, sama ada lelaki atau perempuan tu Ustaz pernah sebut secara tasyenggo, ya, tapi tidak terlalu detail. Nanti insya-Allah ada peluang kita cerita lebih dalam. Okey tuan-tuan, untuk malam ni rasanya sampai situ dululah. Ya, sebab ada aspek-aspek tertentu, perspektif yang Ustaz tak jangka tuan-tuan nak tanya. Sebab Ustaz, ya, sebenarnya nak cerita benda lain, tapi sebab soalan-soalan macam biasalah tuan-tuan, sebab kita tak dapat tengok semua benda. Ada benda yang kadang terlepas pandang. Ya, samalah. Ustaz pun sama. So, for the time being, ya, kita tangguh dulu. Ustaz minta maaf, tak boleh respon dengan sempurna soalan-soalan tuan-tuan. Nanti ada peluang kita sambung lah. Haji Mak Syah, ya. Silakan. Kalau gitu kita kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Okey, tuan-tuan, terima kasih juga ya pada semua yang bertanya. Mudah-mudahan dia bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Najmi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih yang dah bayar yuran bulanan kita. Dah bagi tadi ya, Haji. Lambat sikit, sorry lah. Ya. Dah terima. Terima kasih. Tak apa. Thank you Haji Nazri. My connection is so bad lah today. Mic tu lah. Sama-sama. Ya. Ya, Keluar masuk balik. always putus-putus. Internet apa unstable tu lah. Yeah, so bad. It went from 2.5 to 5 tu macam dia bila 2.5 tu dia akan putus lah. Kalau ada ni kan, ada suara. Assalamualaikum. Boleh saya tanya satu soalan tak? Assalamualaikum. Salam. Kenapa Mas Sita Abdul Rahim lama tak join kelas kita? Masyita. Dah lama, lebih sebulan tak join. Oh, Masyita. Oh, tak tahu lah. Saya monitor. Ada. Tak ada. Dah lama tak ada. Dia lama tak ada. Dia pergi cuti kot. Tak, she's around. She's in Malaysia. Kena tanya tuan diri ya. Itulah saya heran, sakit ke apa ke. Hari tu kelas hari Rabu rasanya dia ada. Kelas Dr. Rusdi dia ada, hadis 40 dia ada. Last week. This week tak tahu, tak ada. Tolong tanya apa ni, puan-puan semua tolong tanya dia sakit ke apa ke. InsyaAllah ni tanya Kak Mazidah. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Bye. Bye.